والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدنا وارحمنا كما ربيانا صغيرا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. We express our gratitude to you for allowing us to attend this talk. Ya Allah, we ask you for safety of our religion and the welfare of our body. For Allah, Lord of the implementing authority, make the days that we've gone through starting with your mercy, continue with your blessing, and ended with the forgiveness. And also, make the days that we've gone through with guidance and end with the victory excellence. Ya Allah, let our efforts as a means to enlighten and convince ourselves that the personal safety of either outer or inner is a prerequisite for achieving happiness and excellence in various fields. O Allah, grant us faith and strength in order to face the challenges of life during the transition periods and the phase of life in this new millennium. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you, Brother Luqman. Dear brothers and sisters, for your information, this talk aims to broaden the perspective of all future graduates regarding the reality of working environment, especially in today's challenging world. Not only that, our honorable alumni will be sharing their excellent achievement with hope that we will be motivated to strive for the best in our area of expertise. Before we start, I would like to invite Assistant Professor Dr. Suhana to give her speech. Please welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So first and foremost, I would like to to express my heartfelt gratitude to our two speakers for willing to share their experience. And I hope this sharing session will at least motivate our current students. So I actually cannot wait to hear the stories. So I pass back to the moderator. Thank you, Dr. Suhana. Kindly be informed that this talk will be conducted in Malay. For your information, there will be 2 sessions tonight. The first session will be a sharing session from the speakers, and the second session is a Q&A session. So let's move on to the first session. Without further ado, let's begin our 3 round talk. With that, I would like to invite our moderator, Sister Aini Rashida, to lead the discussion. Assalamualaikum dan selamat datang kepada semua. Saya Aini Rashida binti Nur Azmi, pelajar tahun 4 Sains Bioperubatan dari UIAM. Okey, pada malam ini insya-Allah kita akan mendengarkan sebuah perkongsian yang sangat menarik dari 2 panelis kita yang merupakan alumni dari Kuliah Sains Kesihatan Bersekutu UIAM. Itulah kata orang, tak kenal maka tak cinta kan. Jadi kita kenal dulu sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, kita kenal dulu kita punya panelis pada malam ini. Ahli panel kita yang pertama, tengok gambar pun dah tahu memang ayu berseri orangnya, merupakan saudari Aisyah Nabila binti Hashim dan beliau merupakan alumni dari Fakulti Optometri dan Sains Visual dan beliau telah berjaya melengkapkan internship ataupun latihan industri beliau selama 3 bulan di sebuah pusat pakar mata. Dan malah beliau merupakan seorang optometris locum di UKM Optometri Kesihatan yang berjaya. Dan untuk kita punya ahli panelis yang kedua, saudara Muhammad Arif bin Muhammad Yusof. Okey, beliau merupakan seorang alumni dari KAS dalam Fakulti Fisioterapi. Dan beliau sekarang, kalau semua nak tahu, beliau merupakan pengasas kepada Fisiogo, syarikat Fisiogo SDM Berhad sejak tahun 2016 lagi. Dan yang paling menarik, beliau pernah tampil dalam akhbar Harian Metro sebagai usahawan muda dan telah mencapai 1 juta jualan tahunan seawal tahun kedua perniagaan. Dan buat pengetahuan semua, beliau juga telah dianugerahkan dengan anugerah KAS Alumni Icon Award semasa KAS Takrim di 2021 yang telah diadakan baru-baru ini. Assalamualaikum, apa khabar kepada saudara Arif dan juga saudari Aisyah Fah? Waalaikumsalam. Baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik.
Alhamdulillah. Okay, terima kasih kepada kedua-dua panelis kita dan juga semua para peserta pada malam ini kerana sudi sertai perkongsian kita. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentatif untuk forum malam ini. Kita akan ada 3 pusingan dan setiap panelis akan menjawab soalan yang saya akan ajukan bermula dari saudara Ain dan diikuti dengan saudara Arif. Dan tanpa membuang basa, kita mulakan kita punya perkongsian pada malam ini, insya-Allah. Okey, sekarang untuk soalan yang pertama, saya ajukanlah kepada saudari Ain Syafa. Okey, kita tahu pengalaman kerja ni penting untuk kita capai kejayaan dalam bidang kerjaya kita. Dan kebanyakan orang memang mustahil lah kalau tak rasa gugup atau tak rasa nervous, tak rasa gelisah, mesti akan ada rasa gugup, gelisah apabila nak mulakan kerja. Lagi-lagi graduan yang baru je nak melangkah ke alam pekerjaan kan. Jadi boleh ke kalau saudari Ain Syafa sudi untuk berkongsikan pengalaman manis ke, pahit getih ke semasa mula-mula bekerja dahulu. Syafa, dipersilakan saudari. Okey, berapa minit masa yang saya ada ni? Banyak ni nak cerita ni. Komiti berapa minit komiti? Okey, tak apa. Kita cuba make it short lah dan kalau boleh padat lah. Okey, berdasarkan soalan daripada sebelum tu terima kasih moderator dan juga terima kasih kepada komiti dan yang dihormati Dr. Suhana dan pada kalau ada lecturer lain saya tak pasti. Terima kasih kepada KAS kerana sudi menjemput saya. Untuk pengetahuan semua, saya ni baru je habis belajar tahun lepas. Ya, pengalaman kerja tu adalah pengalaman daripada saya habis belajar tempoh bulan Oktober tu sampailah hari ni, yang mana tak cukup lagi pun setahun. Tapi dengan tak cukup setahun ni, pengalaman first day tu fresh sangat lagi lah. Fresh sangat lah untuk kita cerita. Kalau untuk hari pertama kan, rasa gugup macam apa yang moderator cakap tadi. Memang biasa sangat. Memang biasa sangat untuk kita rasa gugup. Sebab kita macam untuk pertama kalinya macam bersendiri dan masuk ke satu tempat baru. Kita ada langkahan baru yang macam kita tak kenal pun siapa-siapa yang ada dekat situ. Dan kita bimbang macam kalau aku ni tak berjaya, kalau kita ni tak berjaya, adakah kita ni akan dicop sebagai maksudnya graduan yang gagal, macam tu. Kadang-kadang adalah terdetik dan lagi pula kita grad UIA. Nanti kan kalau buat salah malunya nama UIA. Terdetik lah, biasalah overthinking kan untuk hari pertama. Dan tapi walaupun hari pertama tu datang ada rasa gugup untuk kita lapor diri kan, kebiasaannya gugup tu ada disertai dengan rasa semangat untuk macam kita nak teroka benda baru. Apa yang tunggu kita ni dekat kemudian hari ni, kita tak boleh nak jangka kan. Sebab kita semangat tu lagi sebab kita dah bekerja, selama ni kita belajar, kita fikir nak kerja supaya kita boleh dapat gaji bulanan dan boleh contribute balik kepada ahli keluarga dan siapa-siapa je yang berjasa lah untuk yang bantu kita waktu kita belajar macam tu. Jadi bila kita dah melalui hari pertama, kita biasanya bila hari pertama tu kita lapor diri, dia ni orang-orang yang dekat syarikat tu ataupun dekat tempat tu dia akan bawa kita untuk sesi orientasi lah, kita kata. Orientasi tu macam mana? Dari sudut kena tahu SOP dekat tempat tu ataupun kita kata kenal siapa yang bekerja dekat bahagian mana dan selebih-lebihnya daripada sudut servis lah, macam contoh macam saya ambil optometri kan, apa SOP cek mata dekat tempat tu macam tu, dan biasanya apa yang dibuat kalau ada kes macam ni datang, apa yang dibuat, kita study benda-benda tu lah untuk hari pertama ataupun minggu pertama biasanya. Sebab nak study tu biasanya banyak sebab kita ni healthcare service ni melibatkan data-data juga kan, kita nak study juga benda tu. Dan bila kita balik dari hari pertama tu, dia biasanya yang kita nampak lah, yang saya nampak ada dua pattern yang berlaku. Saya ataupun kawan-kawan saya lah, saya lapor diri 1 hari bulan 1 di Iris Optometry, pusat optometri lah. Bila balik tu, apa yang berlaku pada diri saya adalah kita rasa lagi semangat nak datang kerja besok. Kita lagi rasa semangat untuk tempuh hari esok. Dan sebab kenapa? Sebab dari hari pertama tu pekerja-pekerja di syarikat tersebut berjaya menonjolkan sisi baik syarikat yang buatkan saya teruja. Itu hari pertama yang berlaku macam tu. Tapi tak dilupakan ada juga kawan-kawan saya yang dia hari pertama balik tu dia dah mula rasa ragu. Betul ke tindakan terima
terima tawaran dekat tempat kerja tu berbanding company lain. Mungkin dia ada reject offer company lain dan dia terima company ni untuk sesetengah sebab, tapi bila dia dah datang dan melalui hari pertama, bila balik tu dia rasa menyesal pula. Dia rasa macam, betul ke apa yang buat ni? Macam tu. Okey. Itu secara kita kata macam gambaran kasar lah biasanya apa yang berlaku pada hari pertama bekerja. Dan kalau untuk pengalaman lah kita katakan, kalau untuk saya pengalaman bekerja di satu syarikat ataupun pusat optometri yang dia punya bos tu ataupun majikan tu adalah memang optometris. Maksudnya bukannya businessman yang tak ada latar belakang bidang kesihatan macam tu. Memang optometris. Dan macam saya cerita tadi, pada hari pertama terlalu banyak input yang kita dapat. Dan input-input ni, dia bukannya datang daripada, maksudnya macam sekadar buku yang kita study waktu universiti. Tak. Input-input yang kita dapat, yang saya dapat pada hari pertama tu adalah input pengalaman dia 20 tahun dah berkhidmat. Itu mahal. Pengalaman dia yang dah hampir 20 tahun dalam servis. Jadi kita teruja, kita orang baru kan yang baru nak masuk ke dalam dunia tu untuk bagi khidmat, kita dah tahu cerita dia, pengalaman dia apa semua. Jadi kita semangat. Balik tu siap ceritalah dekat husband 1001 kebaikan, tempat kerja baru ni, dapat kawan baru, environment apa semua, dan kita rasa seronok lah. Tapi sampailah satu masa, satu ketika, biasa, ini dekat mana-mana tempat kerja pun biasa, akan ada beberapa konflik yang berlaku. Ini dah masuk bab pengalaman lah. Kalau kita kata dari sudut macam pengalaman yang kurang manis. Okey. Bila kita, ini lebih kepada perasaan yang kita overthinking, perasaan yang confident kita, yang bila kita rasa effort kita ataupun apa benda-benda baik yang kita buat tu macam tak dihargai, macam tu. Tapi ini adalah perasaan kita sahaja, bukan menunjukkan company tu adalah company yang buruk, tak, bukan. Ataupun kita rasa kita dah buat kerja terlalu banyak, sampai macam kita hilang fokus untuk kerja hakiki kita. Contoh macam saya perlu cek mata kan, sampai hilang fokus waktu cek mata tu, dan dah mula terfikir macam adakah 10 tahun akan datang, aku akan berada dekat tempat yang sama. Adakah 10 tahun akan datang, saya akan masih di sini berkhidmat seperti ini. Dia jadi lagi pahit ni, macam bila kita rasa yang kita ada begitu banyak kerja tambahan yang memaksa kita untuk multitasking, seolah-olah pada kita tak setimpal dengan degree yang kita ada. Macam tu lah. Biasalah adik ego first grade ni, macam kita ingat kita kena dilayan first class macam tu. Benda tu biasalah. Contoh paling mudah lah yang boleh diberikan macam, okey, saya bekerja di pusat optometri kan. Rutin tiap hari yang saya buat bila datang kerja adalah benda pertama sekali, sapu sampah, mop lantai, lap cermin, benda-benda yang pada akal fikiran kita itu adalah kerja-kerja cleaner. Itu adalah kerja-kerja cleaner. Kita tak perlu sebab kita ada kerja hakiki kita. Jadi kalau dekat pusat optometri ni kebanyakannya tak ada cleaner. Kita kena buat sendiri. Dan kadang-kadang pernah waktu mengamuk tu pun macam kenapa lah kena buat benda ni. Sebab lebih baik kita fikir macam mana nak cek mata orang tu. Lebih baik kita study untuk macam kita, supaya kita boleh berkhidmat dengan baik hari tu berdasarkan kes-kes apa yang datang kan. Kita sepatutnya lebih fikirkan benda tu lah. Kenapa saya kena mop dan sapu sampah? Macam tu. Belum lagi bab contoh kita kata kesalahan-kesalahan kecil yang kita terbuat atau terlepas pandang bila kita tengah dalam proses adaptasi dengan syarikat tu ataupun dengan cara kerja majikan. Sebab kita kena tahu setiap tempat kerja ni dia ada, kita kata apa, standard of prosedur sendiri yang dia kena patuhi, SOP dia sendiri. Dan macam contoh majikan saya, okey, majikan saya mengamalkan konsep macam kita kata micromanagement. Sekecil-kecil detail yang maksudnya dia memang akan check dan recheck dan double check dan triple check dan tengoklah. Micromanagement memang sangat detail. Dan
kalau kita kata ada isu yang sekecil semut je pun memang takkan larilah dari pengetahuan majikan macam tu. Majikan saya dia memang kita kata strict sangat observation dia. Contohlah macam ada waktu tu kesalahan saya terbongkar. Dan even saya sendiri pernah kena lecture ditegur untuk penambahbaikan dari sudut yang healthy lah, kita kata 3 jam 3 jam straight sampai punggung ni dah kebas dah duduk nak mendengar tu macam tu. Tapi kita kena tahu semuanya ni untuk kebaikan kita dan juga company ataupun majikan tempat kita berkhidmat. Kalau macam majikan saya, dia dah jaga company dia tu ataupun syarikat dia tu untuk berdiri teguh selama. Sekarang ni company tu dah hampir 13 tahun, dah 14 tahun berdiri. Takkanlah dengan kesalahan-kesalahan kita yang kita terlepas pandang lah, tak ikut prosedur dia apa semua tu, kita tak nak ubah. Nanti kan company tu runtuh pula, tak boleh lah macam tu kan. Sebab saya boleh bekerja di situ pun dengan usaha keras majikan saya yang dah boleh bawa company tu berdiri macam sekarang. Macam tu. Jadi kita kena contribute juga untuk bantu maintainkan syarikat tu lah dengan apa yang majikan tu dah usahakan. Dan macam lain pula lah kalau pengalamannya macam dari sudut yang kalau kita kata sesama klik, kita kata sesama pekerja ada isu-isu tertentu yang berlaku. Contoh macam kita kena tahu bila kita dah bekerja ni, kita akan bekerja dengan orang yang mungkin tahap pendidikan dia berbeza, academic background yang berbeza lah. Dan kadang-kadang kita demand, kita rasa macam orang tu perlu behave macam apa yang kita nak. Sebab kita rasa kita pun macam dah cukup hormat dia apa semua kan. Tapi kita kena tahu kadang-kadang ada orang ni dia berbeza dari sudut well-being disebabkan cara dia dibesarkan oleh ibu ayah tu tak sama. Macam mak ayah dia didik dia untuk bersikap seperti itu, seperti ini. Sama juga macam mana mak ayah kita didik kita. Jadi well-being tu berbeza. Boleh jadi ia membawa kepada attitude yang berbeza lah. Jadi macam kita kata contohlah kalau dari sudut academic background yang berbeza kan. Okay, kita optometris. Adakah kita optometris ni akan faham macam mana orang HR tu bekerja? Mestilah tak kan? Dan adakah orang yang ambil macam graphic design, sebab bekerja dalam company yang sama, adakah dia akan faham macam mana cara optom bekerja? Tak juga kan? Even kita, sesama kita pun kadang-kadang dietitian student diet pun macam tak faham apa yang student radio buat ni. Macam tu. Kita pun, sesama kita yang dalam bidang kesihatan pun susah nak faham. Apatah lagi yang memang betul-betul dua arah yang berbeza ni, macam tu. Jadi kadang-kadang ada isu kita kata selisih faham dari sudut pendapat ataupun isu attitude sesama klik. Benda-benda macam tu memang maksudnya akan membuatkan, tak dinafikan lah, akan membuatkan kita punya rasa seronok nak bekerja tu drop sedikit. Sebab itu dah dikira sebagai isu-isu harian kan. Yang macam kita nak pergi kerja, kalau boleh kita nak tenang fikiran, boleh perform dan balik pun semangat lah sebab kita dah dapat perform. Tapi bila ada isu-isu macam ni yang di luar kawalan kita lah, di luar kawalan kita, at the end of the day tu kita sebenarnya akan macam reflect balik lah. Sebenarnya apa yang kita nak capai, apa tujuan kita bekerja. Contoh macam saya bekerja sebab saya nak first nak duit gaji lah. Itu memang itulah tujuan orang mencari nafkah kan, bekerja. Tapi second, datang sekali dengan rasa semangat kita nak contribute to society. Lepas kita dah belajar berhempas pulas 4 tahun. 4 tahun extra sikit sebab COVID kan. 4 point something tahun. Dah belajar, jadi kita nak contribute, kita nak practice ni, gatal tangan ni nak practice ni. Jadi kadang-kadang dekat satu workplace tu, jarang sekali lah untuk kita kata tiap-tiap hari akan berlaku benda manis je. Dan kita tak boleh nak cakap juga tiap-tiap hari akan ada isu. Tak juga. Dia macam ratio, kalau kita bagi ratio lah kan, manis dan pahit tu, pengalaman tu dari macam 10 nisbah 1. Macam contoh dari 10 benda baik yang berlaku, job satisfaction, ataupun bos puji, ataupun orang berpuas hati dengan khidmat kita, dia puji, bagus cara you practice ni, I suka cara you explain. Mesti lepas berlakunya 10 kali benda tu akan adalah satu yang pahit. Itu biasalah.
Itu lumrah dengan asam garam lah bekerja. Sebab kita memang dalam kehidupan seharian ni kita usaha untuk kejar kesempurnaan tu. Kita usaha untuk macam tak nak elak lah ada lompong kat mana-mana. Okey, penting memang mengejar kesempurnaan tu penting. Tapi nak capai tu tak boleh, tak dapat. Memang susah. Macam tu lah. Jadi nak cakapnya untuk bekerja ni sepanjang pengalaman baru 7 bulan dekat dalam company tu, tak dinafikan ada waktu yang kita balik tu terlalu happy. Sangat happy. Rasa macam nak melonjak sebab kita boleh bagi khidmat. Seronok dapat bagi khidmat. Tapi tak dinafikan ada juga hari-hari yang balik tu kita menangis. Menangis sebab yelah benda-benda yang berlaku di luar kawalan. Biasalah cara perempuan menangis lah. Kalau lelaki saya tak pastilah macam mana. Dan bergantung kepada tahap endurance seseorang tu juga. Macam tu. Mungkin saya ni fragile sikit. Jadi mudah sikit lah nak turun air mata tu. Tapi yang penting kita jangan duduk dekat dalam rasa kesedihan tu lama. Besok tu dah macam buang benda tu semua dalam fikiran dan start fresh lah. Start fresh untuk nak pastikan hari kita tu yang besoknya tu tak terkesan dengan hari semalam. Macam tu lah. Ya. Boleh Rashidah close. Wah, terima kasih. Saudari Syafa memang sangat bila dengar tu macam wow macam tu. Okey. Seterusnya saya jemput pula saudara Muhammad Arif untuk berkongsikan pengalaman beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Terima kasih saudari moderator Cik Aini Rashidah betul kena Rashidah. Okey. Dan thank you juga Associate Prof Dr. Suhana dan semua yang ada dalam ni lah seramai 68 orang saya ingat macam tak ramai sangat. Rupanya seronok lah. Saya rasa yang masuk dekat sini pun memang semua nak dengar lah kan pengalaman, nak terima ilmu malam ni. Saya rasa sangat-sangat seronok lah dengan semangat korang semua ni. Okey, nak bercerita pasal sebelum saya pergi cerita yang berkait dengan soalan tadi, saya nak cerita sedikit pasal saya lah. Okey, saya Arif Yusof. Saya masuk Kuantan pada 2012. Saya batch 2012, 2016 dan saya first batch physio dekat UIA. Dia cabaran banyak cerita dan cabaran dia, macam-macam cabaran. Dan saya masuk kat Kuantan pada 2012 and then grad pada 2016. Sebelum tu semua orang melalui kan. Biasalah UIA kita akan ada kat CFS kan. Sebenarnya saya memang tak ada idea apa itu fisioterapi. Memang tak tahu langsung fisioterapi itu apa kan. Saya masuk UIA time tu saya masuk dengan fizik sains kalau tak silap. Sebab saya ni nak cerita sikit perjalanan saya dengan UIA. Masuk UIA saya dengan fizik sains time tu and then bila dah masuk, tapi sebelum tu saya dah survey lah apa kat UIA ni macam mana kan. Jadi dapatlah info kata UIA ni bila dah masuk boleh tukar course. Jadi okeylah aku nak try course kat arah medical sebab saya punya parent memang nak saya belajar dalam bidang kesihatan lah. Jadi awal-awal tu of course lah memang nak jadi doktor semua kan. Tapi itulah perjalanan tak seperti yang kita impikan kan. And then bila dah masuk ke CFS saya pergi jumpa kaunselor kat situ semua dan mendapat tukar. Kalau siapa-siapa ada pengalaman untuk tukar course, ada borang dia dulu lah kan. Saya letak kat situ medik dengan allied health science. Dan saya dapat allied health science. And then time tu pun macam apa kan, kita belajar dah tahu dah ada opto semua. Time tu tak ada physio lagi kalau tak silap saya. Kita tahu pun physio, cuma ada ura-ura akan ada physio lah. Jadi belajarlah dan saya punya target sebenarnya nak jadi optometris lah. Macam Puan Ain. Memang target nak jadi opto. Opto kata paling famous lah kot bagi saya. Sebab daripada opto ni paling nampak dia buat apa. Serius, opto paling nampak dia buat apa. Kalau pergi berjalan-jalan kat bandar kan, daripada kecil pergi Pekan memang nampak kedai spek mata kan. Jadi kita nampak opto. Sedangkan kita tahu diet buat apa, radio buat apa, time tu lah kan. Dan berminat lah nak opto. So belajar jalan lah kan, nak follow kan. Sebelum saya masuk ke Kuantan, time tu dah habis dekat CFS. Time saya tu diberi pilihan lah, yang mana nak first, yang mana nak second, yang mana nak third kan. Saya rasa korang pun sama lah kot. Jadi saya letak opto. Second saya letak physio. Ketiga kalau tak silap saya letak radio. And then time tu saya first offer dapat biomed ke
Lepas tu di offer, time tu tengah menunggu sebelum masuk ke Kuantan lah, time tu tengah cuti. Saya kalau masuk nampak baru dapat bio science ke biomed kan. Dan tu baru buka juga, bukan baru buka, baru bertukar daripada sciences ke Al-Ahad saya rasa. Lepas tu saya dapat radio. Lepas tu terakhir dapat fizio. Jadi fizio tu saya kacau dia, okey tak dapat. Saya tanya, opto tak dapat ke? Tak dapat. Fizio dapat. Okeylah fizio kan. And then saya belajar lah. And then serius, jujur nak cakap kat orang, saya ni tak tahu sangat apa. Nampaklah fizio tu benda suka-sukan kan. Tak tahu. Tapi okeylah aku belajar lah, dah dapat ni kan. Takkan tak nak. Tapi bukan kata saya tak nak apa, saya nak je. Okay, dan belajar. Bila belajar, setahun pertama, 2 tahun pertama, yelah kita belajar anatomi. Saya rasa budak-budak fizio, student fizio pada kat sini kan. Belajar anatomi, bla 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 bla. Tahun pertama dengan tahun kedua, saya tahu apa yang saya belajar. Tapi saya macam tak ada soul time tu. Macam tak jumpa, aku nak buat apa dengan fizio ni? Faham tak perasaan tu? Kalau ada perasaan yang sama tu, jangan risau lah. Bukan fizio saja, diet ke, opto ke, radio ke, kalau macam rasa, apa nak buat apa nanti ni, nak kerja macam mana nanti kan. Tapi nak ceritakan kau, satu pengalaman bagi saya, satu pengalaman besar bagi saya dapat soul tu bila saya pergi posting ke hospital. Kenapa? Okey, saya belajar sebagai fizio kan. Time tu dah tahun ketiga lah saya rasa. Nampak lambat tak dapat soul tu. Tahun ketiga, bila dah pergi, sebenarnya siapa yang dah pergi posting, orang tahulah pengalaman ni. Bila pergi ke hospital, bila kita posting, ataupun walaupun bukan hospital lah, pergi mana-mana posting kan, kita memang nampak macam saya pergi hospital, kita nampak, kita mula kenal, okey, ada pesakit, sebenarnya ada orang yang perlukan aku punya khidmat. So kalau pergi hospital korang akan dapat rasa benda tu. So bermula daripada situ saya nampak, orang sakit. Mungkin sebab itulah aku ditakdirkan jadi fizio semua benda ni kan. Jadi kita rasa okey, aku kena bantu. Sebenarnya belajar ialah belajar. Aku pergi kelas, aku belajar, aku ambil exam semua benda kan. Rupanya inilah sebenarnya aku punya tanggungjawab sebenar aku. Aku belajar daripada dulu, belajar daripada SFR, belajar semua benda kan. Kita belajarlah dari kita punya mindset kita. Aku sebagai seorang student, aku kena belajar, mak ayah aku suruh belajar, aku kena belajar, mak ayah bagi duit, aku belajar. Lecturer aku memang suruh belajar. Kita belajar. Tapi bila akan ada satu masa yang kita rasa, okey, patutlah aku kena belajar. So time tu lah saya rasa saya dapat soul tu sebagai seorang fizioterapi lah. Saya nampak orang tua sakit, saya nampak orang yang macam lepas aksiden, orang lepas pembedahan, orang yang sakit. Dia bukan setakat sakit sahaja tau. Orang sakit ni, dia bukan setakat sakit. Dia punya kehidupan macam dah seolah-olah dah berubah. Seolah-olah dah berubah kan. Maksudnya mungkin dia tak dapat buat sesuatu yang dia selalu buat, dia tak dapat kerja dah, dia tak dapat buat benda. Mungkin banyaklah limited dia punya kehidupan dia. Jadi kita akan rasa okey, inilah tanggungjawab aku. Inilah tanggungjawab aku nak bantu orang, nak bagi khidmat kepada orang. Sebab apa? Aku ada knowledge tu, aku ada skill tu. So daripada situlah. And then tu cerita nak cerita soul lah. Kenapa saya nak cerita tu? Sebab nak bagi korang, tolonglah cari soul tu. Korang fizio ke, korang opto ke, korang radio ke, korang biomed, apa lagi yang kat dalam Al-Ahad ni, tolonglah cari soul tu lah. Tolong cari soul tu. Kita nak sembang pasal bekerja, yes, kita akan dapat kerja, ada rezeki dapat kerja. Tapi kalau kita bekerja tanpa soul tu, dia jadi macam tak sampai. Saya cerita kejap lagi, kenapa kan? Ya, kena carilah, kena cari. Saya jumpa tu bila saya pergi hospital, saya jumpa okey, aku kena tolong orang, ilmu yang aku ada aku kena guna kan. Jadi habislah cerita saya yang posting tadi, saya habis pada 2016. Beruntung Puan Ain Syafa sebab dia boleh cerita pengalaman bekerja. Saya ditakdirkan tidak bekerja. Saya nak cerita kat orang, saya pada 2016 saya tak kerja lah, saya terus set up this company, PhysioGo ni. Tapi sebelum tu ada pergi interview semua. Nak cerita kat korang, time 2016 tu, bila grad je sebagai seorang fisioterapis, sebenarnya tak ada peluang kerja. Ya, kita harapkan nak kerja dekat hospital semua kan. Kalau tak silap saya, time tu government freeze ambilan fizio. And then memang limited lah peluang nak kerja tu. Dan satu lagi cabaran dekat Malaysia ni, fisioterapi memang tak famous. Center mungkin tak banyak lah, tak macam sekarang. 2016 dulu tak sebanyak sekarang lah center-center yang terima kerja kan.
Jadi adalah pergi interview, tapi saya rasa memang mungkin tak ada rezeki nak bekerja kan. Saya set up lah. Kebetulan mungkin saya ni memang minat bisnes sikit lah kan. Jadi saya set up Physiogo ni, and then saya time tu saya sendiri-sendiri lah. Buat semua benda sendiri lah. Saya seorang je Physiogo. Sekarang ada 20 lebih staff, akan lebih banyak lagi nanti. Tapi time tu saya seorang, so saya tetap saya buat Physiogo ni lah, buat fizioterapi rumah ke rumah. Saya tak ada center, saya tak ada apa-apa lagi lah. So buat daripada rumah ke rumah untuk kembangkan saya punya company ni lah. Jadi nak menjawab soalan tadi, pengalaman hari pertama tu saya tak adalah, sorry lah, saya tak boleh nak share lah. Cuma satu benda yang berharga saya boleh share dengan korang adalah apa pandangan seorang majikan bila nak terima seorang pekerja. Saya bila dalam interview, saya bukan seorang yang sedang diinterview. Saya adalah orang yang sedang menemuga dengan muka garangnya. Jadi saya boleh share tips lah dengan korang. Mungkin berguna, mungkin kalau tak berguna sekarang pun boleh ingat-ingat nantilah ya. Okey, sebenarnya kita akan belajar tips interview. Pergi cari kat Google tips interview. Macam mana how to pass bla bla bla. Macam mana nak pass interview. Cara pemakaian semua benda kan. Terutama yang dah final ni, nak habis ni, dah cari cara nak pakai apa benda kan. Sebenarnya bagus. Kena cari benda tu. Memang kena cari. Cara pemakaian yang sesuai. Terutama korang adalah orang-orang yang ke arah kesihatan ni, kena cari pemakaian sesuai. Tips-tips tu memang boleh. Tapi sebenarnya benda yang penting juga sebelum korang pergi interview, saya cakap, tolong study pasal company tu dulu. Study apa vision dan mission dia. Rasanya bos-bos suka tanya benda ni lah. Kau nak datang kat company aku suka datang interview kau pasal vision company aku pun kau tahu. Dia akan maksudnya dia akan tanya benda tu lah. Bagi saya suka nak tanya benda tu lah. Saya akan rasa tertarik bila saya tanya, saya punya candidate kan, dia boleh jawab, okay, vision company Physiogo, bla bla, wow, kau tak masuk company aku lagi, kau dah tahu pasal benda-benda ni kan. Jadi dia akan menarik perhatian penemuduga. Dan seterusnya, pertama korang kena study pasal company tu. Yang kedua adalah korang kena tahu apa kerja yang korang nak kena buat. Serius, yang tu penting lah. Yang tu penting. Di mata seorang majikan, dia perlukan staff yang berkualiti. Itu je. Bottom line, aku perlukan staff yang berkualiti. Berkualiti yang macam mana? Kalau saya define berkualiti itu orang yang memang dia ada knowledge yang betul dan dia ada skill yang betul. Tapi sebenarnya ada 3 benda saya akan consider. 3 benda saya akan consider untuk menilai staff. Pertama sekali adalah attitude, yang kedua adalah knowledge, yang ketiga adalah skill. Dan apa yang paling penting bagi saya akan tekankan dekat bahagian attitude. Saya akan tekankan dekat bahagian attitude. Kenapa? Okey. Seorang yang knowledge dia banyak, knowledge dia tinggi, skill dia hebat, tapi kalau attitude dia tak ada, dia tak akan ke mana. Bagi saya dia tak akan ke mana, dia hanyalah akan menjadi virus mungkin dalam company aku ni. Tak ke mana lah, tak ke mana. Sebab apa? Daripada bila dia ada attitude yang tak bagus ataupun bad attitude, macam-macam lah kan. Kerja tak bersungguh, knowledge ada, skill ada, tapi kerja tak bersungguh, datang lambat, dia tak ikut polisi. Ni antara benda-benda yang Puan Ain cerita tadi lah ni. Benda-benda ni yang tak seronok kat tempat kerja. Ni dia faham lah. So benda-benda macam tu, attitude tak bagus, dia akan mengganggu, bukan setakat mengganggu HR ke, mengganggu majikan ke. Dia memang kita tak suka lah orang langgar polisi ni kan. Dia akan mengganggu rakan sekerja juga. Itu korang kena faham lah. Dia akan mengganggu rakan sekerja juga. Orang lain boleh follow polisi, kenapa kau tak boleh? Jadi orang lain boleh ikut-ikut, dah jadi mengganggu lah company tu. So yang kedua tadi adalah attitude, apa penting attitude. Jadi korang, saya rasa korang ni memang sangat hebat lah. Student-student yang ini memang terkenal lah kata dengan kehebatan dia kan. Macam korang punya skill, korang punya knowledge semua tu. Jadi orang yang hebat, tapi jangan abaikan part attitude tu. Kalau korang nak berjaya, bagi saya lah, kalau korang nak berjaya dalam career korang, skill yang bagus memang bagus, knowledge yang tinggi memang bagus, tapi kalau attitude tu memang susah nak ke mana lah. Itu yang kedua. So daripada interview tadi, korang memang kena tahulah apa yang korang nak kerja tu, task yang korang nak kena buat. Kalau audio, satu lagi yang paling penting, tips saya, benda-benda basic tolonglah korang tahu. Contoh macam physio, physio saya tanya, okey, ceritakan sikit saya pasal
hamstring muscle. Sebenarnya dalam physio ni hamstring sangat-sangat famous lah. Hamstring, quadricep, big muscle ni sangat-sangat famous. Bila seorang penemuga tanya soalan yang basic tapi tak dapat jawab, korang rasa apa pandangan dia? Takkan aku nak terima orang macam ni dalam company aku? Jadi benda-benda yang basic, kalau benda-benda yang basic tu korang kena tahulah. Mungkin kalau advance tu bila ditanya tak dapat jawab dalam interview tu mungkin benda tu biasa lah. Mungkin dia boleh consider. Tapi kalau benda-benda yang basic, kalau macam dalam physio, muscle-muscle yang big muscle yang famous ataupun konsep-konsep yang biasa-biasa tu kena tahu. Sebab kalau dia tanya soalan basic tapi tak dapat jawab, memang susah nak diterima lah. Okey, saya rasa itu antara perkara yang penting lah. Dan aware dengan isu-isu semasa. Aware dengan isu semasa, baca sikit paper, baca sikit Twitter. Twitter laju. Twitter macam-macam nak tengok kan. Tapi tengoklah kat bahagian-bahagian yang memberi manfaat tu. Berita ke. Kalau saya suka tanya benda-benda isu semasa. Nampaklah yang tak tahu dia akan mula menggoreng lah. Tapi tak ada masalah pun. Cuma saya nak tahu dia ni aware ke tak. Sebab apa kita nak ada staff-staff yang kata dia proaktif, dia tahu pasal isu semasa, dia tahu pasal kerja dia, semua benda macam itulah. And then pakaian pun penting, pakai dengan sangat-sangat proper, pergi interview sampai awal, then bagi nampak ada apa added value lah. Sebenarnya bila interviewer ni dia akan interview ramai candidate, dia akan interview ramai calon pekerja tu. Jadi korang kena try tonjolkan apa yang korang rasa dia boleh ingat kat korang. Bukan kata pakai make up pelik-pelik ke, tak adalah. Maksudnya apa yang membolehkan dia boleh ingat korang. Ataupun memang kata korang ni prominent lah daripada banyak kandidat. Okey, dia ni ada added value. Pasal benda tu. Of course lah, semua yang datang kalau interview opto ataupun radio, memang semua yang dipanggil lah radio opto lah, optometris lah kan. Apa yang ada added value yang korang rasa korang boleh tambah kepada company dia. Jangan banyak bercerita pasal korang, bercerita pasal apa yang korang boleh bagi kepada company dia. Itu best. Itu kalau korang dapat mahir benda tu memang best lah. Orang kata boleh diterima lah, insya-Allah lah. Apa contribute? Dia kadang-kadang kandidat ni dia akan bercerita pasal saya macam ni kan. Mungkin korang boleh tukar sikit cara korang bercakap, cara korang communicate semasa interview tu. Olahkan ke dalam bentuk yang saya boleh contribute macam ni kepada company. Okey, rasanya tips interview tu lah kot daripada saya di mata majikan ni kan. Mungkin kalau nak tahu lebih boleh contact saya personal lah, macam panjang lah cerita pasal interview ni kan. Jadi pada hari pertama ataupun pada bulan pertama, pada tahun pertama bekerja, apa akan jadi? Okey, saya perasan kalau saya punya staff lah kan, biasanya masih lagi terbawa-bawa student tu lah. Masih lagi terbawa-bawa student punya student punya mindset lah. Student punya mindset. Tips saya juga untuk korang, try cepat adapt dengan culture company tu. Try cepat adapt dengan culture company tu. And then nak kata nervous, saya nampak ada staff saya yang bila hari pertama di awal-awal tu memang nervous. Mungkin dia tak tahu sangat macam mana nak bekerja kan. Dan ada yang memang very confident, ada juga. Tapi jangan overconfident lah. Jadi kalau nervous tu biasalah. Nervous tu biasa bila awal-awal bekerja, sebab korang belajar banyak benda. Tapi bila nak implement sebagai seorang pekerja ni, kita tak tahu nak buat mana satu. Buat aku ni suka yang macam mana, semua benda kan. Jadi tips saya nak kongsi tips je lah kat korang kan. Sebab saya memang di mata seorang majikan, saya tak pernah bekerja. Tips saya, kalau nak menangi hati majikan, menangi hati rakan sekerja, bila awal-awal masuk tu follow budaya yang betul. Jangan buat kepala, tiba masuk kau buat macam ni tu dah kau akan mengarut lah. Follow je polisi, follow SOP yang betul. KPI, fahamkan betul-betul KPI. Macam dekat fizikal memang saya tetapkan KPI. Fiziografi apa KPI dia, faham betul-betul untuk korang perform. Dia bukan lagi macam cara kita belajar lah. Bukan lagi. Bila kita nak bekerja ni, kita dah berada di alam career. Kita kena faham macam mana kita nak berjaya dalam career tu. Kita kena tahu kat mana kita nak pergi. Antara soalan yang saya takkan lupa nak tanya dalam interview adalah, siapa awak 5 tahun lagi? Alamak, salah bocor. Kan ada video kat sini ni. Dah pasti dia salah saya nanti.
Saya akan tanya, siapa awak 5 tahun lagi? Soalan tu agak tricky lah sebenarnya. Saya nak kesan orang-orang yang betul-betul nak kerja dengan saya ataupun dia nak masuk, kejap dia nak belah. Tapi soalan tu korang boleh tackle. Afiqah Hanuk. Ini tips saya nak tulis pun boleh tulis. Korang kena cerita dalam masa 5 tahun lagi, korang nak jadi mungkin manager ataupun tengok apa posisi yang ada, mungkin supervisor ataupun manager yang boleh membantu company tu untuk grow lebih besar dan boleh membantu korang punya subordinate staff untuk ada skill yang menarik, ada skill yang hebat, ada attitude yang bagus dalam company. Jadi dia akan nampak, okey, candidate ni memang jelas dengan dia punya career grow dia tahu dia nak jadi apa dan memang dia nak grow bersama company aku. Itu saya rasa benda yang hebat lah kalau korang boleh cakap benda ni dalam interview lah. Jadi itu yang apa benda yang korang boleh buat lah bila di awal-awal bekerja, cari study betul-betul KPI-nya macam mana, SOP-nya macam mana, apa culture-nya, so follow betul-betul dan korang kena ada matlamat sendiri nak growkan korang punya career dan paling penting jarang juga orang sedar benda ni, korang kena selari dengan vision dan mission company tu. Vision dan mission company tu, apa company tu nak bawa. Kalau company tu besar ataupun memang dah lama bisnes, orang akan ada benda lah. Tapi kalau yang tak ada, mungkin korang boleh suggest lah, bos ni macam tak ada vision ni, apa kali bos buat vision. So benda tu boleh add value lah. Okay, itulah antara benda-benda yang saya boleh share korang lah. Kalau hari-hari pertama bekerja ni macam tu lah, hormat orang lama, jangan buat kepala. And then dia di tempat kerja ni mana-mana pula, daripada zaman saya posting sampailah saya jadi majikan, dia drama ni tak habis kau. Bila dalam kelompok, bila ramai, tak perlu ramai pun, dah lebih 3 orang, dah 5 orang, 10 orang kan, dia dah mula akan ada drama dia. Dan tips saya, tak payah layan sangat. Ada drama emosi dia, ada memang ada, mana-mana pun ada. Jadi tips saya, tak payah layan sangat, jangan ambil pot sangat lah. Kecuali kalau kau memang suka lah, lagi seronok lah kan, nak membawa angka apa benda kan. Tapi bagi saya tak perlu layan lah, kita ada benda yang lebih besar sebab kita setiap saat kita di tempat kerja tu sebenarnya kita dibayar gaji. Kita dibayar gaji, jadi kalau nak melayan benda-benda emosi, benda yang drama-drama, gaduh-gaduh, mengumpat-ngumpat ni tak perlulah. Dia hanya membuang masa, mengurangkan kualiti kerja dan pasal gaji tu lah kan. Takkan bos korang bayar gaji untuk korang membawa di tempat kerja. Hanya tu sama-sama fikirkan sendirilah kan. Jadi itulah beberapa ulasan saya lah kalau korang nak tahu pasal di awal-awal kerja. Kalau nak cerita pasal nervous ke apa, tak perlu fikir sangat pasal benda tu. Saya dengar cerita macam-macam daripada saya punya kawan semua kan. Ada cerita bila masuk tempat kerja tu kena memang tough lah, banyak tugas lah semua benda kan. Bagi saya kalau macam tu pun tak ada masalah, korang terima je lah. Di awal-awal tu memang macam tu. Dan jangan expect bila company tu famous, company tu besar, kita kerja dengan seronok. Kita macam tu lah. Lagi besar, lagi hebat company tu, lagi banyak kerja korang. Lagi tough cara kerja. Bagi saya lah kan. Tu nanti korang boleh try lah nanti. Dan yang paling penting, memilih kerja, tak payah memilih. Dapat je kerja apa, jalan je, grab je. Ambil je. Jangan memilih sangat. Sebab apa, kalau kita banyak memilih ni, mungkin lalas tak dapat bekerja. Grab je. Kalau halangan tak besar lah, kalau dapat kerja kat Sabah-Sarawak, mungkin susah nak pergi, mungkin tak payah lah kot. Tapi kalau macam still boleh ni, ambil je lah. Ambil je. Sebab sekarang ni tak banyak peluang kerja kan. Jadi bila dapat je peluang, ambil je. Sebab apa? Kita kalau nak pergi, nak kejar apa cita-cita kita dalam kerjaya tu, boleh kejar. Tapi dalam masa sama, carilah peluang-peluang lain kan. Mungkin bila dah masuk, kita dah selesa dekat situ. Macam cerita saya tadi lah, nak minta medik kan. Tiba-tiba ke fizio. Lalas berjaya juga, bagi saya berjaya kan. Walaupun saya tak jadi fizio, saya macam lari bidang lah, daripada fizio dah jadi usahawan sekarang kan. Saya pun tak ambil passion lah sekarang. Tapi saya growkan professional fizio kat Malaysia lah. Saya rasa saya punya impak agak besar lah sebab saya buka peluang untuk fizio bekerja. Dan of course dalam company dia ada position lain kan, HR lah, account, marketing. Jadi saya rasa walaupun saya tak jadi fizio, tapi saya dapat growkan sebuah company fizio tu, bagi saya dah agak
puas lah bagi saya, dan saya akan grow lebih besar lah Physio Go ni. Dan nak tambah sekali lagi pasal tujuan kerja. Okay, kita fikir, macam saya pun sama juga dulu fikir nak kerja, nak dapatkan gaji, nak bagi mak ayah, nak simpan, nak kahwin kan. Nak kahwin, nak beli kereta, semua benda kan. Yes, benda tu memang kena ada. Tapi bila bekerja, sebenarnya salary tu, betul lah salary tu memang kena lah. Tapi hanya kita bukan kata kerja untuk dapatkan gaji sahaja. Tujuan kita bekerja bukan untuk dapat gaji saja, tetapi berbalik kepada saya tadi pasal soul tadi. Sebenarnya nanti korang akan rasa lah bila dalam alam pekerjaan ni, korang akan rasa orang yang datang, customer ataupun pesakit tu memang orang perlukan korang. Jadi kalau kita kerja untuk gaji ni, mungkin kita akan kerja hanya sekadar kerja. Tapi bila kita bekerja dengan merasa satu tanggungjawab, satu khidmat bakti yang perlu diberi betul-betul, korang akan deliver betul-betul lah. Korang diet ke, korang opto ke, korang fizio ke, tolong deliver betul-betul korang punya tanggungjawab. Sebab orang datang, korang perlukan khidmat korang. Bila fikir, lantak aku bagi bagus ke khidmat ni, servis ni, aku bagi tak bagus ke, aku terima gaji juga. Betul lah, aku terima gaji juga, tapi kita je tahu. Kita je tahu, kita ni deliver dengan betul ke tak. Jadi saya punya advice saya kat korang, tolong bagi betul-betul tugas tu. Sebab orang yang perlukan tugas kita, orang perlukan khidmat kita ni, memang dia tak tahu apa-apa pun pasal kita je tahu. Jadi deliver betul-betul, bagi yang terbaik lah apa yang korang ada tu. Dan untuk jadi bagi apa yang terbaik tu, korang kena gain more knowledge, gain more experience lah. Belajar ni tak habis sampai korang dah habis dekat UIA nanti. Dia tak habis kat situ. Kena belajar lagi, dapatkan ilmu daripada korang punya senior kat tempat kerja nanti. Belajar, tengok YouTube. Sekarang banyak sumber-sumber yang korang boleh belajar. Dapatkan daripada YouTube, dapatkan daripada buku. Sebab kita rasa kita nak bagi yang terbaik kepada kita punya customer ataupun kepada kita punya pesakit. Bila dah bagi terbaik tu, duit yang diterima oleh company tu, boleh kata macam puas hati nak terima kan. Korang pun kerja, dapat salary, dapat yang betul-betul terbaik lah, insyaAllah bila korang dah deliver yang terbaik kan. Jadi fikir pasal tanggungjawab lah, fikir pasal tanggungjawab. Gaji korang akan dapat, kalau company tu bayar, biasanya bayar lah, tak bayar kan. So gaji korang akan dapat, tapi cara korang bekerja tu bagi yang terbaik lah dalam kerja tu, untuk customer, untuk pesakit dan juga untuk memberi yang terbaik kepada korang punya company contribution. Saya rasa itu sajalah yang menjawab soalan tadi, insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih saudara Muhammad Arif atas perkongsian yang sangat menarik. Jadi apa yang saya dapat simpulkanlah dari kedua-dua panelis kita malam ni, bila kita nak kerja tu memang biasa ada perasaan gugup, nervous dan sebagainya. Tapi kita kena tahu tujuan kita kerja tu untuk apa? Untuk contribute pada society, untuk deliver knowledge yang kita dapat selama kita bekerja, dan juga yang paling penting input daripada saudara Arif tadi, kita kena cari soul kita dalam bidang yang kita belajar. Okey, jadi sekarang kita beralih pula kepada pusingan yang kedua. Okey, saya nak ajukan soalan kepada saudari Ain Syafa. Okey, sekarang ni kita tahu yang pandemik COVID-19 ni memberikan impak yang sangat negatif kan kepada semua pihak, dan tak terkecuali juga graduan-graduan yang baru je nak intai-intai peluang pekerjaan dalam bidang masing-masing. Jadi mungkin saudari Ain Syafa boleh kongsikan apakah antara cabaran-cabaran yang bakal dihadapi oleh para graduan, dan apakah antara langkah yang boleh diaplikasikan. Silakan. Okay. Rasanya untuk soalan ni tadi Tuan Arif dah jawab kot. Tips interview, sebab kita kena tahu untuk waktu-waktu pandemik ni kan, waktu-waktu pandemik ni kebanyakannya dalam keadaan yang sempit. Okey, sempit macam mana? Okey, majikan ada sempit dia. Pekerja pun ada sempit dia. Orang awam pun ada sempit dia. Kalau kita yang macam dekat bidang kesihatan ni, swasta, kita perlukan orang untuk datang untuk minta kita bagi khidmat dan diorang boleh bayar. Okey, daripada diorang bayar tu, syarikat akan dapat keuntungan dan boleh sustain, boleh maintain. Okey,
Jadi kalau dalam waktu-waktu pandemik ni, dia ada isu yang mana orang awam ni dia ada duit tapi dia ada juga rasa takut. Macam tu. Dia ada juga rasa takut. Contoh macam lebih macam dia orang kata, kita kata apa? Dia orang nak keluar tu pun macam hesitate nak atau tak nak. Jadi bila tak ada orang datang lah macam dekat kami pusat optometri kan. Jadi tak ada source of income lah macam tu. Tapi still tapak ataupun sewa tempat tu nak kena dibayar. Bil, api, air dan sebagainya. Kita tetap kena datang bekerja macam biasa tapi ada isu yang mana income tu sedikit drop lah waktu pandemik ni kan. Bayangkan pula bila ada PKPD, PKP, setiap dari tu SOP-nya pula berubah-ubah. Ada waktu kena tutup awal, ada waktu kena memang tak boleh datang langsung, tak boleh buka langsung sebab tu kita tak boleh nak cakap apalah sebab kadang-kadang bila skop kesihatan ni kalau dia dah involve dengan bisnes, ada juga yang menyamakan kita sebagai industri macam peruncitan. Yang macam ada waktu PKPD tu tak perlu buka pun padahal sebenarnya ramai je orang yang perlukan bantuan. Macam tu lah. Itu benda-benda kita kena hadap lah isu-isu yang kebiasaannya majikan akan jumpa dan cater lah. Jadi kalau dalam skop COVID ni kita boleh faham yang majikan tu pun ada dia punya sempit dia lah bila income company dia tak masuk kan. Jadi cabaran dia lah yang kalau macam untuk student-student yang dah nak ambil belajar. Cabaran dia mungkin ada company yang kalian sendiri sekarang ni dah survey, dah rasa macam minat sangat nak kerja dekat situ. Macam company idaman lah ataupun majikan idaman. Dah intai dah peluang pekerjaan apa semua. Tapi waktu kalian apply, diorang macam kita kata sama ada vacancy tu dah memang tak ada ataupun macam nak cuba masuk tu tak dapat. Ataupun mungkin ada yang dapat pekerjaan tapi dengan basic yang terlalu rendah. Macam tak setimpal dengan apa yang kita harapkan. Boleh jadi sebab company nak cut cost. Macam tu. Dan kita bila berlaku kan, bila kita dah nampak pattern ni boleh dijangkakan untuk akan berlaku, kita kena ingat macam tadi Tuan Arif kata, zaman ni kita bukan zaman yang memilih kerja. Kita tak boleh nak dapat semua kelebihan tu dekat satu tempat kerja, tak. Macam kalau kita expect kita boleh dapat kerja idaman tu, environment best, gaji banyak, bos okey, memang tak ada satu tempat yang boleh provide semua benda macam tu. Tak ada. Okey, jadi bila nanti kan untuk macam graduan yang bakal untuk next untuk yang dah menunggu masa je ni untuk apply pekerjaan apa semua, apply je banyak-banyak. Okey, apply je banyak-banyak, pergi je sebanyak mungkin interview yang awak boleh. Dapat je peluang terus grab. Percayalah sekarang ni orang, even kita kata dalam industri kesihatan yang swasta ni pun bukannya sedikit lah orang yang buka pusat optometri tapi kena tutup. Bukan sikit. Jadi kita kena tahu bidang kita ni pun walaupun kita jangkakan sepatutnya kesihatan tak adalah terjejas waktu COVID tapi hakikatnya ada terjejas sikit lah. Jadi kalau lah dapat peluang nanti tapi bukannya daripada company yang kita impikan, grab je. Sebab kita kena percaya dekat setiap satu tempat dekat luar tu ada sesuatu yang kita boleh belajar. Bukan tak ada, ada. Dekat company A mungkin awak belajar manajemen. Tapi dekat company B awak lagi belajar skill untuk perform sebagai macam health practitioner yang baik. Lain pula yang anda dapat macam tu. Dan anda perlu jugalah kita kata bersedia untuk sebarang workload yang mungkin sedikit lebih lah. Sebab kita kena tahu ada juga beberapa syarikat yang terminate pekerja dia. Jadi bila pekerja tu tak banyak tapi kerja yang perlu dibuat tu banyak, dia akan menyebabkan kita perlu buat banyak kerja dalam satu masa. Sebab kita kena cover kerja orang lain yang tak ada tu. Mungkin. Dia boleh jadi berlaku, boleh jadi tak. Tapi kita cakap mungkin. Cabarannya mungkin akan berlaku. Tapi kita kena, kalau kita ni macam dipaksa untuk multitasking lah, kita kena bear with it sebenarnya. Maksudnya macam kita kena cuba bertahan.
cuba bertahan. Sebab percayalah dengan multitasking ni sebenarnya slowly but surely anda akan jadi better person daripada yang sebelumnya. Sebab walaupun ada sesetengah dia bab multitasking ni sebenarnya setiap orang ada pandangan masing-masing lah. Tapi kadang-kadang ada orang kata yang itu adalah cara company untuk jimat duit. Contoh macam saya optometris, saya lah buat marketing, saya lah yang buat design, saya jugalah yang admin, saya jugalah HR macam tu. Kadang-kadang ada orang kata itu cara company jimat duit. Tapi sebenarnya kalau kita fikir daripada satu sudut pandang lain, sebenarnya tak. Sebab kalau kita berfikir, selagi mana kita berfikir yang kita ni perlu bekerja macam mana kita dibayar gaji, kan? Mungkin ada orang kata kalau nak buat multitasking, bagilah aku gaji multitasking juga. Sebab saya designer, saya marketer juga kan. Bayarlah juga gaji designer marketer tu. Kadang-kadang ada orang dia ada mindset yang macam ni. Dan kalau selagi manalah kita ada mindset yang macam tu, kita perlu bekerja macam mana gaji kita dapat je. Selagi anda berfikir macam tu, anda berfikir anda sepatutnya buat macam mana apa yang anda belajar dulu waktu you, tak perlu buat benda lain. Sebenarnya anda silap. Sebenarnya anda silap. Dan anda susah untuk grow dengan pemikiran yang macam tu. Susah sangat untuk grow dengan pemikiran yang rasa tak perlu buat kerja lain, perlu buat kerja bidang dia je. Memang susah untuk orang-orang macam ni. Biasanya kita nampak individu macam ni dia dekat takut yang sama. Dia dekat takut yang sama. Macam mana dia waktu study, lepas tu dia kerja, macam tu jugalah dia yang kita nampak. Tak ada yang berlaku, maksudnya ada extra value pada diri dia yang kita nampak. Macam tu, tak ada. Multitasking is actually very good. Sebenarnya sangat bagus. Tapi kita kena tahu juga limit yang dibolehkan. Benda ni macam kita kena pandai timbang antara risk and maksudnya risk and reward. Ni macam saham lah, risk and reward ratio lah macam tu. Sebab kita kena tahu limit yang dibolehkan untuk multitasking dekat sesuatu tempat kerja tu. Contohlah kalau multitasking tu sampai mengganggu kerja hakiki anda. Kerja hakiki ni apa? Kerja hakiki ni adalah kita punya jawatan yang dicatat dalam offer letter tu. Macam contoh saya dilantik sebagai optometris. Saya sepatutnya praktis, cek mata orang ataupun potong spek, buat yang berkaitan dengan mata orang tu lah macam tu kan. Kita kena tahu limit yang dibolehkan. Contoh kalau macam dia sampai mengganggu progres dan proses untuk saya cek mata orang ataupun buatkan saya burn out, exhausted. Jadi kalau macam tu kita better pergi maklumkan pada HR, dan biasanya kalau orang yang dia maklumkan dia over, maksudnya macam overburden lah, terlebih buat kerja pada HR ni, kebiasaannya HR akan datang balik dan tanya apa yang kita nak. Adakah kita memang nak orang baru untuk di-hire untuk buat kerja-kerja tu ataupun kita nak demand gaji lebih. Benda tu boleh bincang. Ada setengah company yang very healthy, dia akan buat maksudnya macam kita kata dua hala lah dengan pekerja kan. Ataupun kalau macam company tu tak ada HR, dia memang boleh direct kepada majikan. Okey, boleh pergi kepada bos, cakap elok-elok dengan jujur. Provide data ataupun maksudnya kita kata provide bukti apa yang awak buat. Sekian-sekian, jangan cakap kosong lah, jangan kata, sebab semua orang boleh rasa yang dia over kerja. Semua orang boleh rasa yang dia over kerja, tapi apa bukti yang awak buat kerja yang over tu? Apa bukti dia? Apa benda yang terhasil daripada over kerja awak tu? Boleh kena tunjuk lah benda tu. Dan untuk waktu-waktu pandemik ni sebenarnya kita kena jadi kreatif, a bit more kreatif. Kalau untuk macam semua tak pasti, okay, kalau macam waktu pandemik ni kan, kalau untuk pengetahuan semua, kalau kita kata dalam sektor saham, dalam sektor saham tu, ada dua part yang macam harga saham tu melonjak naik sekarang ni. Kenapa? Waktu pandemik tu. Dua benda ni adalah sektor healthcare. Okay, sebab ada company yang provide vaksin, PPE dan sebagainya kan. Sektor healthcare. Dan yang kedua adalah IT. IT. Sekarang ni memang dua tu macam meroket harga dia. Sebab sekarang ni waktu pandemik, semua orang takut nak keluar rumah, semua orang duduk dekat dalam rumah. Jadi kita kena be kreatif lah. Mungkin value online punya platform ni, sekarang ada orang yang mungkin rasa tak penting sebab nak fokus belajar, tak nak provide apa-apa dekat media sosial. Tapi anda kena tahu sekarang ni sebenarnya untuk orang yang boleh perform pada online, contoh pada LinkedIn, benda sesimpel LinkedIn, ataupun pada Instagram ataupun Twitter, anda boleh pilih mana-mana platform yang anda suka, provide something dekat situ, info.
ataupun provide apa-apa benda yang macam boleh membantu orang untuk faham lebih tentang kos yang anda ambil. Sebab majikan bila dia dah nampak anda boleh buat benda-benda ni, maksudnya online pun anda perform, nampak awak ada soul yang macam Tuan Arif cakap tu lah, nampak anda semua ada soul, minat dan faham apa yang anda buat dan memang suka untuk bagi lebih. Maksudnya macam bukannya sekadar update kehidupan seharian dekat Instagram ataupun Twitter without any informative benda pun. Walaupun orang kata social media tu tempat private masing-masing, terpulang lah, tapi at least LinkedIn tu kena ada. Sebab online punya platform dia boleh jadi bonus untuk individu tu diterima sebagai pekerja. Sekarang ni dia realiti jugalah benda ni. Ataupun macam kita kata contohlah kalau tak berminat untuk macam nak posting apa-apa semua kan, boleh kalau untuk waktu sekarang ni tambah source of income. Contohlah nanti kalau you di-hire, kalian semua di-hire oleh satu company tapi mungkin basic dia tak berapa tinggi ataupun tak cukup untuk untuk cover komitmen dan kehidupan seharian punya belanja dan nak go for cari another source of income. Kita ada satu benda ni namakan sebagai telehealth. Telehealth ataupun telemedicine lah. Banyak website ataupun apps yang sebenarnya ramai orang sign up ataupun sign in, register untuk dapatkan online consultation. Macam sekarang saya involve dalam benda tu juga. Contoh ada satu apps ni, kita hantar resume dekat dia. Ini macam untuk saya dapatkan side income dan untuk saya macam cuba communicate dengan orang yang kita kata lain, boleh jadi dia duduk dekat negeri lain tapi dia perlukan bantuan. Macam untuk kita luaskan kita punya pencapaian lah macam tu. Saya register dekat satu apps ni, Watchdog. Dekat situ kita boleh register untuk kita macam provide online consultation. Dia bukan online diagnosis, no. Sebab kadang-kadang orang ni dia ramai ada soalan tapi dia orang tak tahu mana nak cari jawapan dan dia orang macam tak berapa percaya jawapan pada Google. Jadi dia orang perlukan orang yang betul-betul ada ilmu dalam bidang tu. Jadi diorang nak dapatkan khidmat, diorang akan cari dekat apps ni lah. Dr. On Call ataupun Healthy Find Me, itu untuk dietitian lah. Jadi register dekat situ. Contohlah, dia sekarang ni konsep dia register dekat situ. Lepas tu contoh you letakkan tarikh ataupun waktu yang rasanya akan free. Dan kalau maksudnya macam kita boleh untuk duduk dekat depan tab ataupun laptop untuk kita ready lah untuk terima orang untuk kita consult kan. Kita letak jadual. So orang dia tinggal log in dan select tarikh yang dia nak consult dengan kita. Dia nak consult dengan kita kan. Then bila dah sampai waktu tu, kita akan consult. Dan kita boleh tetapkan rate kita sendiri. Contoh, kita consult orang tu 20 minit. Berapa orang tu boleh bayar kita. Dan sikit percentage akan pergi kepada apps tu, sikit percentage dari bayaran tu akan pergi pada kita. Itu untuk dapatkan income yang lain lah. Dia yang penting tak kacau kehidupan seharian. Kita memang macam untuk waktu sekarang, ada orang dia cukup dengan satu sahaja kerja. Dia boleh survive beberapa bulan pun dengan sekali gaji mungkin. Ada juga orang yang dia ada aim dia untuk beberapa tahun akan datang, apa yang dia nak add on pada list dia punya, kita kata asset. Jadi untuk capai benda tu, nak tak nak kita kena register diri kita sendiri untuk another source of income lah. Buat apa yang you minat. Kalau macam saya suka kepada telehealth ni dan saya nampak dia macam sangat memudahkan diri saya, tak mengganggu masa saya, jadi saya register untuk tu. Macam tu. Ini macam jadi duit poket lah, boleh makan Subway ke apa ke kan, macam tu. Jadi untuk waktu sekarang ni memang kena be creative. Dan bila pergi interview macam tadi tu Arif kata, kena tunjukkan something yang kita boleh contribute pada company. Yang kita je ada, orang lain tak ada benda tu. Kena promote. Mesti orang tu akan hire lah macam tu. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih Saudari Anshafa. Saudara Arif ada ke kat sini? Okey. Ternampak kan? Okey.
Mungkin secara ringkasnya saudara Arif boleh kongsikan sikit sebagai seorang majikan, apakah cabaran yang mungkin saudara Arif nampak yang bakal dihadapi dalam graduan kita sekarang ni, dan apakah langkah yang boleh dicadangkan, insyaAllah. Silakan. Langkah yang boleh dicadangkan. Okey, nak cerita pasal keadaan sekarang yang bermula pada bulan 3 2019. 19 pula. 2020 kan. So bermula daripada tu, saya nak cerita saya sikit. Saya sebagai seorang majikan atau seorang entrepreneur, saya memang time tu orang kata dah nak gerah tu kan, macam dah nak macam tu lah kan. Tiba-tiba time tu jugalah kena pandemik ni. Bulan 3 yang kita total lockdown tu semua tak buat apa. Saya pun termenung tengok dinding lah, apa nak jadi dengan company aku. Benda tu nak cerita pasal cabaran, yes, cabaran yang sangat-sangat besar. Macam saya daripada awal-awal start jadi usahawan ni, kita dah letak dalam mindset dalam kepala kita, aku akan tempuhi macam-macam ujian. Tapi serius nak cakap ke orang, tak fikir langsung akan hadapi ujian yang macam ni. Berat sangat-sangat kita nak hadapi. Tapi alhamdulillah saya bercakap, saya diberi rezeki, digunakan staff-staff yang memahami. Jadi nak cerita sikit, kita ada masa-masa yang time dulu yang awal dulu ada yang kita tak mampu nak bayar gaji dah. Dan dibantu oleh government lah, government ada bagi daripada perkeso kan, sebab saya set up company, saya tak yang proper punya, kita carum perkeso, carum EPF semua. Jadi mungkin disebabkan saya buat benda tu dengan proper, dan bila sampai situasi macam tu, dapat sedikit bantuan lah perkeso bagi tu. Ini cabaran yang cukup besar lah, dan daripada situ bermulalah cabaran macam-macam sampailah ke hari inilah masih lagi dalam cabaran. Walaupun senyum gelak-gelak tapi masih lagi cabaran. Puan Ain tu cerita, saya rasa bagus lah, baru kerja beberapa bulan dah faham lah. Bagus betul majikan dia. Dia macam bercakap dah experience macam dah 4 tahun 5 tahun tu. Betul, dia staff memang kena adapt dengan situasi. Of course, memang kita dengar sekarang ni bukan kata musim untuk buat profit pun. Company nak survive je. Company sekarang nak survive je. Dan memang dah, korang pun dah tahu kan, memang banyak lah company yang buat pekerja. Memang dah banyak sangat dah kena buat pekerja, kena tutup juga, kami kena tutup kan. Jadi cabaran dia sangat-sangat besar. Jadi apa yang majikan ambil pendekatan sekarang adalah untuk survive. Untuk survive sama ada dia akan jadi bleeding lah, maksudnya dia punya cash flow ataupun dia punya financial tu akan jadi bleeding lah. Tapi dia dalam keadaan yang boleh survive. Jadi dia akan buat, saya nak share korang ada 3 benda lah sebenarnya, dia punya yang simple yang korang boleh faham lah. Pertama sekali duit masuk, yang kedua duit keluar, yang ketiga adalah profit. Jadi pada musim sekarang duit masuk akan limited. Terutama yang macam private, macam physio ke opto, mungkin sebab apa? Customer susah nak keluar. Mungkin pertama diorang takut. Mungkin ada yang tak takut tapi diorang malas nak melayan jam dekat roadblock. Jadi banyak perkara yang menyebabkan orang tak boleh keluar. Kalau spek matang tak beli online. Semua orang tak beli online. Orang kena pergi check power semua benda kan. Jadi memang kena kita terima passion yang walk in. Jadi limited dekat bahagian satu, bahagian revenue, bahagian sale ataupun bahagian duit masuk lah, income. Jadi bila dekat sini dia akan kena kontrol dekat bahagian profit, sama ada negatif yang terlalu negatif ataupun dia nak break even pada setiap bulan. Jadi bila dekat sini dah limited, kat sini memang nak kena monitor, kat sini dia punya indikator dia. Apa yang dia boleh kontrol ada dekat tengah ni, expenses. Sama juga dengan kita lah, ini gaji kita, ini duit kita kan, ini apa saving kita, macam tu lah. Jadi kalau korang nak baca pasal financial sikit kan, saya tak power pun financial sebab saya physio, tapi bila dah dalam bisnes ni saya banyak tahu pasal benda ni lah. Pertama saya sebagai seorang CEO saya kena tahu benda ni. Jadi company akan kontrol dekat bahagian sini. Pertama sekali dia akan cut, saya sangat yakin lah company akan buat macam tu. Dia akan cut apa sahaja kos yang tak perlu. Contoh macam-macam lah, kos yang mungkin kos yang bukan kata berimpact kepada bisnes dia akan cut. And then bila dah cut tapi still lagi kat bawah ni bleeding dia kuat, negatif dia banyak, dia akan mula untuk cut benda-benda yang direct kepada revenue. Contoh marketing, mungkin pada setiap bulan, kalau bulan biasa dia spend dalam 10,000, contoh untuk marketing dia akan cut lah mungkin separuh 5,000, ataupun mungkin dia tak buat marketing langsung lah. Jadi dia boleh cut banyak kat situ lah. And then bila masih lagi bleeding tu teruk, dia akan mula untuk
cut gaji. Sama ada dia cut gaji setiap pekerja ataupun dia akan buang setiap pekerja. Jadi itu antara cabaran majikan yang bagi saya nampak benda tu lah. Ni memang tak pelik lah kalau company buat pekerja, sebab apa, memang dia nak selamat, mungkin dia nak selamatkan lebih ramai orang ke macam mana, kita tahu lah kan. Tapi setakat ni Fizo tak buang orang lah. tak sampai buang orang. Saya pun dah bagi semua orang lah. Sebagai seorang majikan, yang paling penting bagi saya lah, kalau korang ada yang akan bakal jadi majikan nanti nak buat bisnes sendiri ke, paling penting korang kena clarify dengan staff-staff korang. Itu saya buat. Saya beritahu, saya terus terang tak malu lah, company tak ada duit. Jadi kat company kita tak ada macam nak menakutkan apa kan, tapi macam bagi tahu situasi sebenar. Company tak ada duit sebab apa, dah setahun lebih dah pun kita alami benda ni kan, jadi company tak ada duit, kita terpaksa cut beberapa kos bla bla bla. Dan disebabkan saya punya saya suka clarify tu, diorang akan rasa untuk berjuang bersama. Bukan rasa macam nak salahkan majikan, apa ni aku kerja tak dapat gaji, aku kerja kena potong gaji semua benda kan. Mungkin di awal banyak kita rasa benda tu akan jadi, tapi rupanya diorang akan nak bersama, nak juang. Yes, kita kena selamatkan company, dapat semua orang hilang income, kita bersama-sama. Macam tu lah. Jadi itu antara benda yang saya buat juga, cabaran yang masih lagi sampai sekarang. Itu di pihak majikan lah. Tapi ada certain business yang time ni dia akan melonjak naik lah. Macam business macam orang yang buat vaksin tu, mungkin orang tu memang tengah naik lah. Kita bukan nak cerita pasal orang tu, tak ada masalah kan, dia memang dah tengah menaik kan. Jadi cabaran lah kepada company yang terutama company yang SME yang kecil-kecil lah. Jadi itu cabaran majikan dekat Malaysia sekarang. Nah, kita susah nak buat fokus sebab tak tahu bila ni benda ni akan berakhir. Tahu bila orang dah start boleh hantar negeri, bila kedai dah boleh buka. So kita hanya bermain dengan teka-teki. Tapi kalau nak jadi seorang usahawan yang hebat, dia kena pandai lah bermain dengan benda ni. Kalau dulu kita buat forecast tu ikut tahun, tapi sekarang kita ambil ikut dalam situasi semasa, lebih real lah untuk kita buat unjuran ataupun projection. Saya nak cerita panjang lah benda tu, nanti korang pening pasal bisnes kan. Jadi antara cabaran, nak menjawab soalan awak tadi, antara cabaran yang dihadapi oleh orang yang mencari kerja ataupun pekerja, korang kena bersedia dengan benda tu. Kena potong gaji ke, kena bersedia, sebab memang macam tu, company bukan sahaja, bagi saya lah, majikan bukan sahaja nak potong gaji, nak raih keuntungan seorang diri, tapi memang nak selamatkan company. Kena faham. Jadi kalau korang minta kerja, ditawarkan gaji rendah, bagi saya tak perlu nak berkira sangatlah. Ambil je. Sekarang waktu untuk ambil saja peluang yang ada lah. Gaji rendah ke, bukan position yang diinginkan ke, ambil je. Sebab kalau company tengah offer kerja tu, bagi saya bagus lah waktu sekarang. Sebab dia boleh survive dan dia perlukan pekerja. Jadi boleh ambil lah kalau dapat apa-apa position. Tak ada masalah, ambil je dulu. Jangan memilih sangat. Kalau dulu sama saya pun sama ke, aku nak jadi physio bla 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 kan. Lepas tu sebenarnya bila bekerja ni, ambil je position yang ada. Nanti kita carilah kan, ataupun kita dapat peluang dekat situ. Tak ada masalah, tak perlu memilih sangat. Jangan terlalu macam ego lah. Aku grad degree, aku memang nak jadi seorang apa yang kita inginkan tu lah kan. Jadi saya rasa tak perlu sangat. Realiti sebenarnya bukan macam tu lah bagi saya. Ambil saja peluang yang ada. Nak share kat korang, ada macam member-member jugalah kan. Ada yang dua golongan. Satu yang memang tak nak gaji rendah ni. Satu golongan lagi, dia grab je apa yang ada. Tapi disebabkan dia grab peluang yang ada tu, dia yang cepat grow. Sebab apa? Bila nak minta kerja lain, dia dah ada experience. Mungkin gaji dia lebih tinggi. Mungkin dia lebih senang nak diterima bekerja sebab dia dah ada experience. Walaupun mungkinlah tak berkait sangat, tapi orang dah anggap dia pernah bekerja, dia pernah lalui alam bekerja, jadi mungkin lebih senang untuk dia dapatkan position yang dia nak lah. Berkait dengan korang juga pasal cabaran korang hadapi. Nak tanya apa Cik Aini, ramai yang nak habis nak grad dah kan dalam ni sekarang? Saya tengok adalah beberapa muka-muka yang nak grad dah, termasuk saya. Kepada muka-muka nak grad tu, bukan kata nak salah timing lah, nak macam mana dah di zaman sekarang korang nak grad kan. Tapi tak adalah, korang bersedia lah. Saya tertarik dengan Cik Ain tadi, dia bercerita pasal side income tadi. Saya rasa memang kena buat lah. Nak tak nak lah, saya kan nak kena buat lah. Tapi kalau dah tengah bekerja, jangan sampai ganggu tugas korang. Sakit kepala bos korang.
buat kerja-kerja yang boleh tambah side income tapi tak mengganggu kerja hakiki korang dekat company itulah. Antaranya macam tadi menarik lah Puan Ain cerita tadi, menarik benda tu korang boleh buat lah, memang kena dengan korang. Tapi kalau lah rasa tak susah nak buat benda tu, bolehlah try cari pencarian lain. Jadi ejen tapi jangan sampai jual produk yang overclaim lah. Oh yang tu saya tak suka betul lah. Produk overclaim ni kan. Jangan. Itu jangan. Carilah banyak benda-benda lain. Jangan ikut sangat. Kalau boleh nak buat jadi ejen moist cake, coklat ke, jual je, tak ada masalah. Zaman sekarang ni survive je. Apa yang ada survive je. Paling penting sekali korang kena ada saving. Yang tu pun saya dapat pengalaman bila staff saya juga bercerita lah. Kita ada sesi-sesi kita kan. Jadi ada staff yang memberi cadangan bila situasi company pun dia punya income dia macam dah tak stable, kena ada saving sendiri, inisiatif sendiri. Jangan nak salahkan company je. Sendiri-sendiri tu ada ke tak saving. Bila ada duit lebih tu jangan nak enjoy sangat. Di waktu sekarang simpan dulu, takut keadaan jadi makin teruk. Kita mana tahu kan. Yelah vaksin memang cepat, vaksin tengah cepat sekarang. Tapi kita tahu apa jadi kan. Sebab bukan nak bercakap apa tapi keadaannya macam ni sekarang. Kita tak tahu apa akan jadi. Jadi saving tu kena ada lah. Saving ada, try cari apa sahaja yang boleh jana pendapatan, jangan ego sangat dengan kita punya kelulusan. Dah habis nanti apa saja position try ambil je dulu dan try jana side income lah. Tapi kalau ada yang berminat nak bisnes, bolehlah PM saya ke ataupun boleh follow saya punya IG. Saya ada share sikit lah. Saya ada share cara-cara apa nak jadi usahawan, tips jadi usahawan ni. Ada share, boleh follow. Arif Yusof. Boleh promote ke? Okay, boleh Facebook dengan IG saya. Tertarik juga dengan Puan Ain cerita tadi pasal ada orang yang dia tak suka dekat social media kan. Ini bagi saya, pandangan saya. Dulu saya fikir benda macam tu kan. Rupanya bila saya dah ada pergi belajar semua benda kan. Sebenarnya social media ni kita boleh kita yang menentukan cara nak guna dia. Setengah orang suka memaki-maki kat situ, setengah orang suka mencarut kat situ. Tapi bagi saya kat situ bukan tempat untuk kata bukan benda negatif lah. Jadi kita, tambah-tambah kita ni digunakan otak kan. Maksudnya kita ni ada otak, kita ni berpelajaran. Tolonglah guna Facebook, IG, Twitter untuk bagi info. Malah senang je. Kalau daya 3 cara nak kurangkan berat badan dalam masa 3 bulan. Contoh kan. Contoh lah. So daripada situ sebenarnya, bila korang dah mula share benda macam tu kan, korang akan ada makin ramai untuk follow korang sebab dia suka benda-benda tu. Daripada kita duk buat benda yang negatif dekat social media tu, yang mana orang rasa social media tak bagus. Bagi saya bagus je kalau kita guna dengan betul. Jadi kita boleh buat sharing pasal ilmu kita lah. Gegar radio mungkin boleh share benda-benda jenis-jenis patah ke apa saya tahu ilmu radio. Boleh share lah. Auto, macam-macam auto boleh share. Saya suka saya punya batch megat, ID. Sekarang boleh guna TikTok. Yes, dekat TikTok tu daripada dulu awal-awal TikTok, situ banyak yang benda-benda negatif bagi saya. Nampak orang duk berjoget-joget semua benda. Tapi sekarang ustaz dah masuk, motivator dah masuk. TikTok dah best lah sekarang. Jadi kita, korang yang ada ilmu pasal kesihatan, tolonglah guna benda-benda macam tu. Kita ramaikan orang yang berilmu lah dekat platform-platform macam tu. So boleh guna, masuk TikTok, masuk IG, masuk Twitter, masuk Facebook, share pasal knowledge korang. Senang je, saya nak bagi tips korang, senang je. Korang ada knowledge tu kan. Pilihlah tiga cara macam saya, 3 simptom sleep disease contoh kan. Saya post lah. Di awal-awal memang tak dapat sambutan sangat, tapi bila dah lama orang dah start follow kita akan banyak sambutan. Jadi bila dah ramai follower, korang boleh try untuk menjual, share kan. Daripada situ, sebab apa kita dah ramai follower, orang dah trust kat kita, orang dah suka dengan kita punya info. Jadi bolehlah nak selit-selitkan jual sikit, tak ada masalah. Korang boleh lah nak try jana pendapatan dekat situ kan. Tapi ceria, jangan jual benda yang mengarut lah, yang overclaim kurus dalam masa 3 hari tu tak payahlah. Putih. Yang tu saya takut tak sesuai lah. Memang bukan takut, memang tak sesuai lah. Tambah-tambah produk-produk yang bahaya. Tengok betul-betul lah. Orang kadang-kadang bila nampak benda tu boleh jana duit ni, tunggu nak jual je. Kalau study betul-betul produk sebelum korang berjual nanti jual benda yang bagus-bagus je lah.
Okay, and then langkah lainnya juga boleh buat bisnes lah. Boleh buat bisnes tapi jadi kreatif macam Puan Ain cakap ni. Jadi kreatif apa sahaja, try kreatif lah. Macam saya dulu fizio tak ada. Fizio tak macam sekarang. Dulu tak banyak pun. Fizio dulu ada tapi dia punya player dia lebih kepada macam old school lah. Dia set up fizio, settle, and then buka signboard. Dia tak main dekat social media sangat. Saya antara awal yang main dekat social media, marketing lah. Jadi bolehlah start diet, apa-apa sajalah yang korang rasa korang macam boleh jadikan benda tu untuk jana pendapatan lah. Buat consultation ke, tak ada masalah. Buat consultation ke, buat benda-benda selagi mana benda tu tak mengarut lah. Macam tu. Bagi info, buat consultation, yang boleh bagi treatment lah. Auto memang tahulah, auto memang boleh buka kedai pun. Jadi try nak jadi try buat bisnes lah. Kalau nak PM saya nak tanya pasal tu boleh, saya boleh share lah kan. Boleh share. Saya bukan power pun, bukan bidang bisnes, bukan background bisnes pun. Saya memang background physio. Tapi saya belajar. Dan kalau korang rasa nak buat bisnes, korang takut, bagi saya tak ada benda yang boleh membuatkan korang takut. Sebab bagi saya walaupun saya tak betul-betul berjaya lagi, saya dah berjaya dah dalam lebih kurang nak masuk 5 tahun ni. Saya dah berjaya lah untuk jadi seorang usahawan ni. Dan nak cerita kat korang, saya bukan daripada orang yang family yang kaya-kaya pun, tak ada. Saya bukan pengalaman banyak pun dalam bisnes, tak ada. Saya bukan daripada background bisnes sangat lah. Tapi adalah sikit-sikit sebab saya, kau tahu saya orang Kelantan, adalah mak saya berniaga nasi kabu. Tapi berniaga macam tu lah kan. Bukan untuk saya tak bisnes company yang macam ni. Tapi satu benda yang saya buat, saya keep belajar. Saya baca buku, saya cari mentor, saya belajar. Saya betul-betul buat apa yang saya nak buat. Macam tu. Dia tak boleh nak macam nak main-main. Aku nak try bisnes lah. Aku nak try lah jual spek ni, lepas tu nak main-main. Tak boleh. Kalau nak buat bisnes, once you nak buat bisnes, kena buat betul-betul. Jangan takut-takut lah. Buat betul-betul dan bersedia dengan berbagai cabaran. Dan bila nak buat tu, jangan tunggu bersedia. Tu tips saya nak bisnes kan. Nak bisnes ni jangan tunggu. Aku nak tunggu bersedia lah. Nanti korang takkan bersedia sampai ke sudah. Tu. Jadi kalau nak buat bisnes tu, terpulang lah. Saya tak kata bisnes ni bagus, bekerja tak bagus, tak ada. Bagi saya semua bagus. Nak bekerja bagus, nak buat bisnes bagus, dulu bagus. Jadi boleh try. Yang mana minat tu buat lah bisnes. Yang mana dia rasa dia ni memang suka bisnes, boleh buat. Daripada dia ni bagi saya ada beberapa golongan lah. Ada golongan yang dia ni tak boleh bekerja. Ada orang yang tak boleh bekerja. Kalau bekerja dia tak ikut polisi lah, tak ikut SOP lah. Tak payah bekerja lah, bisnes lah. Bagi saya lah kan. Jadi kenallah diri kita ke arah mana. Kalau suka bisnes boleh bisnes, kalau bekerja, kalau bekerja buat betul-betul lah, kerja betul-betul lah. Ada dah orang cakap bisnes ni bagus, bisnes ni bagus, banyak masa sendiri, boleh banyak benda yang bagus lah. Bekerja ni tak bagus, terus kena ikut masa lah semua tu. Bagi saya benda tu bukan persoalan lah. Kita yang tahu kita ni nak macam mana. Kerja bagus, bisnes bagus, dia ada pro and cons dia jugalah kan. Tapi bagi saya semua bagus lah. Kalau cabaran-cabaran ada je, bisnes ada cabaran dia, bekerja ada cabaran dia kan. Jadi kejayaan sama juga. Kejayaan bekerja ada kejayaan dia, bisnes ada kejayaan dia. Nak kata kaya, nak define kaya itu pun satu hal lagi kan. Tapi kalau cakap banyak duit, orang bekerja pun kalau kerja yang company besar tu boleh tahan puluh-puluh ribu kat dia punya gaji kan. Sedangkan orang berniaga beberapa ribu ya kalau dah dengan rugi kan. Jadi benda tu bukan persoalan utama, boleh try je. Kalau takut nak terus bisnes, kerja dulu. Kerja dulu, timba pengalaman. Bagi saya tu langkah yang lebih selamat lah. Bila bekerja tengok korang punya bos tu setupnya macam mana dia buat bayar gaji, macam mana dia buat SOP, macam mana dia buat marketing. Try belajar, nanti dah dapat confident tu, ada modal sikit, set up lah bisnes. Tu antara cabaran yang langkah yang korang boleh ambil dalam situasi sekarang lah. Kalau tak dapat kerja boleh try lah. Jangan rasa macam okey itu dah satu akhiran hidup aku dah tak boleh nak bekerja, tak ada lah. Tak perlu fikir macam tu, banyak lagi benda yang boleh buat lah. Sekarang, terutama disebabkan teknologi sekarang, banyak peluang kerja. Kalau dah tak ada kerja sangat, jangan malu tau nak jadi driver Grab ke, nak buat Foodpanda ke. Tak perlulah, bagi saya dah tak ada tarah-tarah dari sekarang. Kita nak dengan tak nak je.
Sebab daripada situ pun korang boleh timbul pengalaman, tak ada masalah. Kadang-kadang majikan dia lagi suka bila dia tahu bila orang datang minta kerja ni, dia pernah kerja yang tak berkait dengan position dia. Dan saya nak cerita kat korang, fizioterapi saya memang yang dah lama pun dengan Physiogo. Sebelum dia masuk Physiogo, dia seorang fizioterapis. Dia kerja sebagai seorang, dia kerja dekat tempat sate, cashier. So korang boleh faham macam mana dia letakkan diri dia. Maksudnya dia tak nego pada diri dia. Asalkan aku boleh kerja, aku boleh jana pendapatan, aku boleh hantar duit untuk adik-adik aku belajar, mungkin saya tak tahu dia nak buat apa kan, mungkin dia boleh hantar kat mak ayah dia. Seorang fisioterapis dan dia memang seorang pandai, memang power dia tu. Tapi dia kerja cashier dekat sate. Macam mana kan dia punya jiwa dia tu. Maksudnya tak perlulah nak memilih sangat lah bagi saya. Tambah, itu pun bukan pandemik. Sekarang time pandemik, pandai-pandai lah kan, tak perlu nak memilih sangat lah. Jadi itu antara langkah yang korang boleh ambil untuk jana pendapatan lah. Pertama sekali tadi, jangan memilih kerja, ambil saja apa yang ada dan seterusnya boleh jana income sambilan lah ataupun side income lah, dan juga boleh try untuk bisnes. Okey, saya rasa itu saja kot daripada saya. Nak cerita panjang lagi, mungkin next time lah kot. Okey. Okay, menarik perkongsian saudara Arif dan juga saudari Ain Syafa. Jadi apa yang boleh saya simpulkan dari cabaran untuk graduan ni, jadi antara langkah yang kita boleh aplikasikan adalah yang pertama, jangan pilih kerja, grab je apa jua peluang yang kita ada zaman pandemik ni, dan yang kedua kena sentiasa bersedia dengan apa jua kemungkinan yang kita ada, dan yang ketiga kita kena ada inisiatif sendiri. Dan misal kata kalau gaji yang kita ada tu tak cukup, kena be kreatif, cari another side income, insyaAllah. Okey, jadi untuk pusingan yang seterusnya, pusingan yang terakhir, dalam masa 1 minit, saya persilakan saudara Arif untuk bagikan sedikit kata-kata semangat untuk menyuntiklah motivasi kepada kawan-kawan kita yang lain, insyaAllah. Minit je. Panjang dah ni. Okey, berkait dengan kejayaan. Okay, kejayaan kita yang kita tentukan. Tapi saya nak pesan kat korang, saya rasa memang korang ni, saya yakin korang memang sangat hebat. Korang banyak sangat ilmu, korang banyak sangat, dan korang daripada UIA. Yang bila dah keluar nanti, jangan lupa lah pasal UIA. Itu bukan kita nak compare dengan universiti lain, kita ni hebat ada, tapi kita ni, dia ada benda tu lah, UIA. So jadi mungkin ada bila dah masuk ke dalam situasi komuniti kerja tu, ada yang kurang sikit ilmu pasal agama, mungkin boleh share lah apa yang korang ada, share dengan korang lah. Bawa lah benda tu, jangan risau, bawa je, jangan takut kan. Dan korang pun kena betul-betul ni lah kan, jangan macam mandai-mandai pula. Jadi pasal kejayaan tu untuk korang, saya rasa memang korang pandai, korang power. Tolong betul-betul berjaya dalam bidang korang, tolong bagi yang terbaik kepada komuniti, kepada masyarakat. Sebab bagi saya kejayaan kita tu kan, kita boleh ada duit, kita boleh cari apa-apa yang kita nak kan, tapi adakah itu kejayaan kita nak? Bagi saya kejayaan tu bukan pasal kita, tapi kejayaan adalah bagaimana kita boleh membantu orang lain. Macam mana kita boleh membantu mengubah kehidupan orang lain. Tolong bagi yang terbaik. Sebab korang memang, bagi saya memang dah sangat-sangat terbaik. Dia dah keluar nanti, jangan buat sesuatu untuk diri sendiri saja, tapi buat sesuatu untuk contribute kepada ummah. Itu sajalah, kalau dah habis 1 minit saya dah ringkaskan. Okey, itu je. Okey, terima kasih saudara Arif. Jadi kita teruskan kepada saudari Ain Syafa untuk kongsikan sedikit kata-kata semangat kepada semua kawan-kawan. Okey, untuk semuanya student lah kan, kita maklum sekarang ni pembelajaran punya sesi tu lebih banyak kepada online, tak bersua muka, dan even ada sesetengah pelajar yang kita maklum dia juga ada, maksudnya drop lah daripada sudut confidence dia, dengan macam mesti terkejut juga tiba-tiba dah nak habis dah belajar kan, nak keluar pula, adakah cukup ready sebab dengan kawan-kawan pun tak settle lagi ni, lepas tu nak jumpa orang lain pula. Jadi benda tu memang membuatkan kalian ni merupakan generasi yang special lah. Jadi mungkin memang akan ada sedikit lah cabaran. Untuk satu, apply kerja, cabaran, nak cari kerja tu. Lepas tu yang kedua, cabaran bila dah involve dengan company yang macam kita kata affected ke dengan situasi pandemik sekarang ni. Tapi kita kena tahu dekat luar sana there is
too much to learn. Maksudnya terlalu banyak ilmu. Even kalau kita berada dekat satu tempat yang ada macam-macam background pendidikan. Walaupun orang tu hanyalah sales assistant yang bertaraf pendidikan SPM, tapi terlalu banyak benda yang kita boleh belajar daripada dia. Kalau walaupun kita ni degree, first class, benda tu tak menjadikan kita lebih tinggi kedudukan daripada siapa-siapa pun. Kita bila dah keluar kena tunduk. Maksudnya macam padi, makin berisik makin tunduk. Kita nak belajar banyak, kita nak ilmu tu lagi banyak, kita kena menyediakan diri kita sendiri untuk boleh belajar daripada siapa-siapa pun yang kita jumpa. Macam tu. Ya? Okay, jadi good luck untuk semua. Terima kasih saudari Ain Syafa dan juga saudara Arif. Jadi izinkan saya quote satu quote dari pengarang buku yang terkenal, Aiman Azlan. Beliau pernah cakap dalam buku yang ditulis, we cannot be ready but we can always be prepared. Jadi nak tunggu kita ready takkan adalah satu momen, tapi kita boleh sediakan diri kita. We can always be prepared. Okay, so sekarang kita akan masuk terus ke Q&A session. Jadi untuk sesiapa para peserta yang ada soalan yang mungkin nak tanya, nak tunjukkan kepada speaker, insyaAllah nanti saya akan pilih dekat ruangan komen. Okay, sekarang ni kita proceed dengan soalan yang kami dah dapat. Okey, soalan yang pertama, apakah antara mungkin saudara Arif atau saudari Ain Syafa boleh kongsikan apakah antara perkara-perkara yang mungkin adalah bentuk merasa menyesal tak buat ni atau ada rasa menyesal buat itu atau tak buat ini waktu belajar dulu. Mungkin boleh kongsikan sikit. Sila. Saya ke? Okey, benda yang menyesal alamak, banyak menyesal tu. Saya okey, menyesal. Menyesal tak adalah, tapi saya rasa benda yang saya terlepas peluang dekat UA dulu. Okey, saya kan bila saya dah buat dah ada syarikat, dah ada company ni kan. Sebenarnya bila saya dah start mula ada start mula grow, saya punya company mula grow kan, saya tersedar satu benda yang saya perlukan skill leadership. Jadi nak cerita kat korang dulu, kalau saya tak pernah terlibat langsung dengan benda-benda leadership. Saya tak pernah buat jadi komiti, buat event, ada. Saya hanya saya ni gaya lelaki yang suka main je. Saya main futsal, main bola je. Kalau ada yang kenal saya kat sini, saya tak ada orang kenal. Jadi saya bukan golongan yang terlibat dengan komiti. Sebab geng-geng UIA ni dia aktif benda-benda leadership ni kan, betul tak? Buat macam ni lah, buat talk macam ni, saya tak terlibat langsung, tak terfikir langsung nak buat. Nah, jadi bila saya dah buat dalam situasi yang saya jadi leader dekat dalam sebuah syarikat, saya rasa pentingnya leadership ni kan. Tapi itu saya rasa benda yang saya terlepas lah. Tapi tak ada menyesal. Antara benda yang saya lepas lah, dan saya rasa saya dah banyak belajar pasal leadership lah sekarang. Dan yang terlepas juga mungkin tak ada sangat lah, tak menyesal pun. Okey, sila Puan Rai. Kalau untuk saya lebih kepada involvement kepada benda-benda berkaitan entrepreneurship lah. Sebab macam kita nampak sekarang ni UIA Kuantan dia macam dah naik kan, dia punya entrepreneurship punya banyak sangatlah input yang nak diberikan kepada kita. Tapi dulu saya rasa macam tak perlu entrepreneur, banyak lagi benda nak kena fikir. Maksudnya macam tu lah, sebab kita tak rasa benda tu penting. Tapi sebenarnya sekarang ni bonus tau kalau untuk orang yang terlibat dalam bidang kesihatan tapi dia ada skill entrepreneurship tu. Mahal lah kita kata. Kalau boleh libatkanlah diri sebanyak mungkin. Kalau entrepreneur punya tempat, dia OCD kan, buat talk ataupun sharing session. Okay, yang biasa yang buat entrepreneurship tu EDC. EDC banyaklah sekarang, banyak peluang. Okay, jadi kita teruskan ke soalan yang kedua. Saya tengok je ada tak soalan. Okay, tak ada soalan dekat ruang komen, tapi ada soalan yang kami dah terima. Okay, ada student tanya, adakah dengan memiliki sijil master akan memberikan advantage kepada kita untuk naikkan salary ke ataupun dapat position yang much more better? Mungkin ada pendapat. Ni Tuan Arif boleh jawab sebab Tuan Arif majikan lebih tahu. Okey, bagi saya benda ni adalah based on company tu sendiri kot. Macam SME macam saya, kita tak menilai benda tu.
Kita tak menilai benda tu, bagi saya macam company saya lah, saya tak menilai tu sangat sebab mungkin lah dekat Malaysia ni orang lebih prefer ambil yang diploma macam tu sebab gaji murah mungkin lah. Jadi kalau soalan tadi maksudnya makin tinggi level makin tinggi gaji lah kan. Dekat situ boleh jadi sebab korang boleh demand. Korang boleh demand time interview tu dia akan ada sesi nego gaji. Jadi tu satu benda yang bagus lah kalau korang ada, sebab korang boleh demand. Tapi dia punya elat dia kita akan ke arah skill jugalah. Dan macam saya dalam fisioterapi ni dia tak ada beza sangat diploma dengan degree, cuma degree ni lebih kepada reasoning lah. Dan kalau dalam bagi saya kalau SME dia tak ni sangat lah, saya tak sure sangat nak jawab, takut tak nak jawab sebenarnya. Tapi bagus kalau ada, tapi bagi saya bukan usaha untuk tinggikan gaji lah, orang still nak experience lah. Kecuali memang daripada master tu memang boleh tunjukkan, memang boleh buat kerja dengan bagus kan. Saya takut kadang-kadang bila kita terlalu claim master tu tak ada position untuk kita. Tapi jangan takut, jangan tak ambil master pula, boleh ambil. Tapi kalau nak kerja nanti tak di offer gaji yang sepatutnya master dapat tu, so tak perlu memilih, ambil je lah. Tapi sebagai usaha nak gaji yang tinggi, baguslah. Bagus. Saudari Syafa tak ada nak kongsi apa-apa? Tak ada sebab saya bukan majikan, jadi saya tak tahu. Okey, saya nampak satu soalan dari Miss A di ruangan komen. Okey, salam. Boleh kongsikan pengalaman sekiranya ada saudara ataupun saudari keluar dari mental breakdown dekat tempat kerja dan macam mana nak tackle stress tu? Okey, mental breakdown ni. Okey, contoh kalau mental breakdown dekat tempat kerja ni, dia boleh jadi banyak faktor dan dia bergantung juga kepada endurance, ketahanan diri seseorang tu lah. Boleh jadi banyak faktor tu macam mana? Contoh overwork, overload kerja, penat, burn, exhausted. Tu satu hal. Okey, satu lagi, mental breakdown ni adakah disebabkan oleh external yang kita kata manusia punya macam tu lah, bawangnya fitnah ataupun sekelompok yang macam tak ada kerja lain untuk dibuat, jadi dia mengatakan tentang orang lain, macam tu. Okey, mental breakdown ni sejujurnya rasanya semua orang pernah adalah rasa macam ni, dan macam mana cara untuk kita escape daripada benda tu. Kalau untuk saya lah, untuk diri saya, ada pernah berlaku satu isu yang menyatakan seolah-olah saya yang berbuat salah, tapi sebenarnya bukan salah saya. Jadi benda pertama yang saya buat adalah saya pergi jumpa orang yang tertinggi dalam company. Maksudnya saya jumpa bos. Saya tunjuk apa bukti yang benda tu bukan salah saya, dan saya bagi tahu apa yang saya rasa. Maksudnya saya bagi tahu saya kecewa dengan environment kerja yang sebegini, yang saya tak expect daripada company. Kita jujurlah dengan bos kan. Dan maksudnya kita tengoklah respon bos waktu tu macam mana, dan kebiasaannya bos dia akan cuba untuk macam tak menyebelahi siapa-siapa. Dia akan cuba untuk macam kata dia sokong kita. Tak ada. Dia tak akan cakap macam tu lah. Dia tak ada kata macam tu. Dan bila kita dah confront pada bos tu, contohlah kalau isu tu melibatkan kawan kerja lain, dah cukup pada bos sahaja. Tak perlu kita nak jumpa kawan lain, nak tinggi suara, nak berhujah apa benda semua, tak perlu. Okey. Dan contohlah kalau berlaku juga overwork atau overload tu, tak salah untuk take a break. Tak salah untuk take a break. Bagi tahu yang kalau kita overwork kan, breakdown lah, penat. Jadi cakap je dengan bos, kita terlalu penat dan nak mohon cuti. Sebab setiap company kan ada annual leave, ataupun kalau annual leave tu dah habis, saya cakap minta ihsan, sebab setiap majikan ni dia ada dia punya tolak ansur dia. Dia mesti ada tolak ansur dia. Dan kalaulah dia nampak benda tu berlaku disebabkan memang kita ni yang perform sangat bekerja, dia takkan, kita kata dia takkan hesitate pun untuk bagi benda tu. Take a break. Okay, so buat apa? Duduk rumah, buat apa yang kita suka, me time. Okay. Then macam kita kata, maksudnya reset balik. Kenapa kita kerja? Nak contribute kepada masyarakat, nak gaji. Then kalau contohlah kita dah ada me time, kita dah relax, dah take a break, besoknya bila masuk kerja berlaku lagi, maksudnya memang dahsyat sangatlah dahsyat sangatlah faktor luaran yang menekan tu. Kita tak mampu nak kontrol apa benda semua. Kadang-kadang ada orang daripada dia keluarlah daripada company yang sedemikian kan, keluar, resign.
Okey, tapi pada saya itu sebenarnya last choice sebab ada lagi benda-benda yang kita boleh selagi kita boleh control, kita control lah macam tu. Elakkan untuk ada masalah terus resign. No, sebenarnya benda tu tak berapa bagus lah sebab kalau contohlah kita nampak je masalah terus nak lompat company. Kita nampak je masalah terus nak resign. Sebenarnya benda tu menunjukkan yang kita ni sendiri tak boleh nak jadi seseorang yang boleh rebound daripada stres tu dengan lebih baik lah macam tu. Jadi take a break lah kalau untuk saya lah. Kalau untuk Tuan Arif macam mana kalau dia nampak staff macam tu? Saya pula tanya. Okey, pasal mental breakdown ni bagi saya macam ni lah. Kita adalah orang yang paling kenal diri kita. Jadi kita tahu macam mana kita nak atasi benda tu. Macam saya, mungkinlah sebab diri saya ni, saya bukan seorang yang susah nak mental breakdown ni. Mungkin sebabkan terlalu kuat mindset nak jadi usahawan kan. Sebab memang nak kata stres, hidup kan stres hari-hari kan. Lama-lama kena macam ni kan. So bila kita dah ramai staff pun, kadang-kadang cerita tu datang macam-macam. Serius. Cerita pasal drama ya. Macam-macam datang. Macam-macam datang. Jangan biasa-biasa, bukan biasa-biasa kan. Jadi apa pendekatan yang saya ambil adalah saya tak fokus kepada masalah, saya fokus kepada solusi. Apa yang kita nak buat? Apa kita bukan kata bukan kita bercerita dia ni yang salah, dia ni yang start dulu. Dia ni yang macam ni, apa yang macam ni. Kalau saya sebagai leader pun saya bercerita macam tu, siapa nak selesai kan? Jadi kita fokus kepada solusi. Fokus pada solusi. Dan antara benda yang korang boleh buat kalau korang tengah exhausted ke, tengah kata burn out sangat kan, clarify. Macam saya suka macam SP lama saya suka dengan dia punya ni kan. Serius. Walaupun beberapa bulan dia cakap dia kerja ni, macam experience dia. Berbincang dengan superior. Sebab company ada level-level dia. Kalau company kecil mungkin dia terus direct kepada ni kan. Kalau company yang besar biasanya dia ada level-level dia lah. Ada supervisor dia ada manager dia ada macam-macam sampai ke CEO lah. Tapi kadang-kadang kalau korang nak benda efektif, jangan pergi kepada CEO terus. Sebab kadang-kadang CEO malah fikir benda macam ni. Pergi kepada supervisor. Bukan CEO tu sombong tak nak layan, tapi bagi saya better korang pergi kepada orang yang boleh manage dalam dekat dengan korang. Pergi kepada supervisor, clarify, cakap apa yang ni lah, yang betul lah bagi korang, rasa korang betul, yang nak berbincang bersama lah. Macam saya tadi, walaupun dalam 3 orang, 5 orang akan ada drama dia. Jadi jangan risau, memang korang akan lalui benda ni. Breakdown yang kita macam-macam breakdown dia kan, mungkin sebabkan penat bekerja. Tapi kalau disebabkan isu dengan rakan sekerja ni, better jumpa dengan supervisor ataupun orang yang paling tinggi sikit, bincang sama-sama lah. Jangan besar-besarkan. Kalau disebabkan oleh banyak kerja, boleh bagi tahu dia juga. Kerja ni banyak, bla bla bla. Memang orang boleh bincang, orang akan bawa ke golongan atasan lagi. Tetapi kalaulah breakdown disebabkan kita punya personal, tolong jangan bawa masuk ke tempat kerja. Yang tu korang boleh kontrol sendiri tau. Jangan bawa masuk. Nanti kesian dekat orang di sekeliling korang lah. Bukan orang tak nak tolong, tapi kalau dah sampai mengganggu kerja korang, mengganggu kerja orang, tak sesuai. Kan yang berbalik kepada saya punya carangan tadi, kita lebih kenal diri kita sendiri, kita tahu macam mana kita handle diri kita, try buat yang terbaik lah. Macam saya kalau di awal-awal dulu, kalau saya stres kan, tapi sekarang ni dia sampai waktu yang bila saya stres dia akan jadi sakit kepala tau. Saya tak tahu benda tak adakah betul. Bila ada je masalah yang besar kan, dia akan sakit kepala tau. Saya balik saya tidur. Saya tidur baru settle. Lepas tu saya akan selesaikan masalah tu. Tidur dulu. Itu cara saya lah. Dia macam-macam cara. Ada orang ni dia macam-macam, dia jumpa kawan dia. Ada setengah orang dia ada me time, dia pergi jogging ke, dia pergi macam-macam buat benda yang dia boleh lupa sekejap. Benda tu walaupun tak settle lagi, tapi lupa sekejap, and then try cari solusi. Yang paling penting cari solusi, jangan simpan benda tu, bahaya. Nanti benda tu akan makin besar. Ini sisi sebenar bagi saya dalam suatu bekerja ni. Dan sama juga yang macam Puan Ain cakap ni, berhenti tu adalah pilihan terakhir. Dan golongan yang paling banyak lompat kerja adalah golongan kita lah dalam company. Orang dulu, generasi baby boomer, yang generasi yang sekarang dah umur 40, 50 macam tu kan, bagi saya lebih kurang 50 tu lah. Diorang ni golongan generasi yang diorang akan loyal gila-gila. Diorang kena balik file ke, diorang kena maki, diorang tak akan berhenti kerja. Diorang tak akan berhenti kerja sebab bagi diorang kerja adalah untuk securekan diorang punya pendapatan. Sebab diorang mungkin diorang dilahirkan dalam situasi perang dunia, semua benda kan. Jadi security satu isu sangat besar bagi diorang. Sebab tu diorang suka kerja-kerja government, itu adalah diorang punya mindset lah. Jadi diorang antara orang yang akan loyal bila bekerja. Tapi generasi sekarang adalah generasi yang suka lompat.
Jadi kalau korang lompat disebabkan korang stres dengan rakan sekerja, korang akan selesai melompat. Sebab masalah bekerja ni memang sentiasa ada. Tolong cari solusi yang betul. Korang kenal diri korang, pandai-pandailah handle emosi korang lah. InsyaAllah akan dapat yang terbaik lah. Itu sedikit perkongsian saya. Menarik. Kita fokus kepada apa yang kita boleh kontrol, jangan fokus kepada apa yang kita tak boleh kontrol. Kan? Okey, jadi soalan yang terakhir dari saudara Anwar Muhammad Nom. Okey, saya ada soalan. Pada pendapat kalian, apakah antara kesilapan yang paling selalu graduan buat sebagai graduan yang nak keluarlah dari tempat kita belajar semua kan, yang nak masuk ke alam pekerjaan, dan apa kesilapan yang perlu kita elakkan terutamanya sewaktu zaman COVID sekarang? Siapa dulu? Yang dulu kan. Okay, Anwar, dia rupanya dalam ni. Ni orang-orang hebat ni, Tuan Arif. Dia lah yang leadership dia kepada, maksudnya ketua dia orang ni semua ni. Macam tu. Okay, Brother Anwar, okay, untuk soalan tu, kesilapan yang para graduan buat yang boleh buat lah waktu, bukan boleh buat, yang cenderung untuk buat waktu COVID ni berlaku. Kesilapan yang pertama adalah berhenti kerja waktu COVID ni sebab nak pergi ke company lain. Okay, itu satu. Sebab berhenti kerja untuk waktu pandemik ni bukanlah satu pilihan yang bijak lah sebenarnya. Sebab sekarang ni semua orang pun sesak dan tak ada jaminan pun, maksudnya company baru tu dia takkan potong gaji ataupun buang dan sebagainya lah. Itu satu kesilapannya. Maksudnya kalau ada apa-apa berlaku waktu pandemik ni, okay, selagi pandemik ni tak selesai, kalau ada apa-apa berlaku, elakkan untuk berhenti kerja. Okay. Lepas tu yang kedua, kita kena keluar daripada comfort zone. Contoh kalau untuk biomed, saya kurang pasti bidang kerja macam mana lah. Tapi kalau macam untuk kami optometris, bila kita nampak dalam COVID ni, berlakunya COVID ni, orang punya, maksudnya head count untuk orang yang datang cari optometris datang nak buat cermin mata tu berkurang. Memang drop totally kan. Kita tak bolehlah sebagai pekerja kan, graduan fresh grad kan, duduk je. Sebab pada kita macam tak apalah orang tak datang, tapi gaji jalan. Kita duduk je. Terima je benda tu berlaku, tak boleh. Itu adalah kesilapan-kesilapan yang saya nampak, bukan pada, maksudnya saya pun ada juga mindset macam tu waktu mula-mula dululah. Tapi bila maksudnya dah lama-lama tu kita sendiri rasa macam, kita kalau boleh nak, sebenarnya setiap daripada gaji kita yang datang tu, gaji tu kita nak setiap sen tu adalah disebabkan titik peluh tau. Titik peluh. Jadi walaupun bukan skop kerja kita untuk fikir pasal macam mana nak bagi orang masuk, tapi kita kena fikir juga untuk buat benda tu. Sebab kita nak setiap sen tu bukannya sen yang datang daripada kita termenung. Kita nak sen tu datang daripada kita bekerja. Jadi apa yang kita perlu buat, nampak aja apa-apa benda yang kita kata boleh contribute something, penambahbaikan kepada company, terus usulkan kepada orang yang sepatutnya. Kena rajin usulkan dekat orang yang sepatutnya. Mereka nak terima atau tak, itu bergantung kepada mereka punya, kita kata, penilaian lah. Tapi kalau kita nampak, jangan duduk diam. Contoh, kita nampak ada rival ataupun kompetitor yang dah start buat benda tu, tapi kita still dalam comfort zone kita kan. Kita boleh cadangkan untuk kita buat lebih baik daripada dia. Benda tu yang menampakkan anda ni sebenarnya adalah seorang pekerja yang outstanding, bukan yang duduk sahaja macam tu. Sebab saya perasan ada juga beberapa, maksudnya graduan-graduan kan yang baru juga bekerja, masuk sama batch dengan saya lebih kurang, tapi bila berlaku waktu COVID ni mereka redha. Maksudnya macam, kenapa? Tak apalah tu, bos kena fikir. Bos kena fikir, bukan saya, bukan kerja saya. Benda tu sebenarnya adalah satu mindset yang kita kata sangat tak perlu ada lah dalam diri pekerja tu. Tak boleh lah macam tu. Jadi itu bukanlah kesilapan, tapi lebih kepada itulah macam kita kata well-being orang tu. Dia nak fikirkan, maksudnya dia sudi tak untuk bantu company tu ke tidak. Bergantunglah kepada, susah nak cakap sebab kadang-kadang setiap orang cara dia fikir tak sama kan. Tapi kalau boleh elakkan untuk fikir yang asalkan kita dapat gaji kita lepas, kita tak perlu fikir pasal skop kerja lain. Tak boleh macam tu. Kita kena bantu sebab tempat kita kerja tu macam itulah, dia pun nak survive, kita kena bantu. Sebab kalau dia tak dapat nak survive, adakah kita ready untuk mereka kata company tu dah tak boleh go, jadi dia nak buang kita? Mestilah tak nak kan. Walaupun kita rasa benda tu macam bukan skop kerja kita, tapi at the end of the day, benda tu sebenarnya mendatangkan impak juga, indirectly. Macam tu.
Okey, bagi saya pula, saya nak share satu lah antara kesilapan yang korang perlu elakkan adalah dia berkait sikit dengan Puan Ain cakap ni, korang tak ada usaha untuk letak added value kepada diri korang. Jadi daripada situ, dia jadi macam korang hanyalah golongan yang biasa-biasa je lah. Kalau auto biasa lah, kalau radio biasa lah, kalau biomed biasa lah kan. Bila korang tak ada added value, susah. Satu nak dapatkan kerja susah lah. Korang akan tengok benda-benda lain. Yang grad UIA berapa ramai, yang lain lagi, UiTM lagi, UU lain. Sangat ramai korang kena bersaing nanti untuk dapatkan kerja satu dan untuk maintain korang punya position satu kan. Jadi kalau tak ada added value ni, susah. Antara benda yang added value tadi, yang macam Puan yang cerita juga tadi, fleksibel. Korang kena fleksibel dari segi bekerja tu lah. Benda tu yang akan membuatkan satu untuk memajikan nampak, untuk korang punya superior, supervisor ke manager nampak. Dan benda tu juga sebenarnya akan membantu. Saya suka yang di-explain oleh Puan Ain tadi. Benda tu akan membantu. Sebab apa? Let's say kalau korang anggap, okay, ini bukan tugas aku, ni tugas manager ataupun bos yang nak fikir benda macam ni kan. So kalau ada orang pun tak sempat nak buat benda tu, company ikut dengan korang-korang sekali lah kan. Jadi kesilapannya tak nak ada added value tadi dan tak nak ada benda yang fleksibel tadi. Sebenarnya dalam realiti kerja sebenar, sebenarnya kalau okto ke daya ke, korang tak akan buat benda tu 100% pun serius. Saya punya visio pun memang kerja orang buat sanitize pagi-pagi. Tak ada cleaner pun, ada cleaner tapi seminggu sekali lebih kurang macam tu. Jadi jangan mengharapkan akulah dietitian, akulah radiologis yang akan buat benda tu, tak ada. Kalau tak ada benda tu, biasanya tak kekal lama kan. Korang akan stres, orang sekeliling korang pun akan stres. Sebab korang anggap benda tu bukan kerja korang. Bila dah alam bekerja nanti, memang kena adapt dengan benda tu. Buat kerja yang kadang-kadang bukan kerja kita. Saya punya Physio buat marketing juga, tolong buat video. Kalau ada yang follow Physio Go kan, kalau belum follow lah Physio Go. Saya lalu tu akan buat video, tolong buat TikTok sebab nak bersaing dengan kompetitor satu lagi nak menangi hati pelanggan. Dalam situasi sekarang ni, kita nak pastikan pelanggan tu loyal dengan kita. Jadi macam-macam usaha lah yang diorang akan buat. Jadi benda tu lah, jangan terlalu rigid dengan korang punya mindset. Position korang kena ada usaha lain, kena ada added value lain kepada diri korang. Mungkin disebabkan added value yang korang ada tu akan menjadi added value kepada company korang, untuk company terus sustain, untuk stay paling-paling pun sampai habis pandemik ni dan terus pergi lebih jauh lah. Dan saya nak ingat korang, mungkin golongan korang ni antara golongan yang akan jadi antara yang power lah. Sebab apa? Mungkin orang-orang yang dulu-dulu tak diuji dengan benda ni. Bukan korang saja, mungkin kita, saya sekali kan. Sebab bila dalam Physio ni sebenarnya, untuk dapatkan strength, kita kena ada bebanan yang lebih. Contoh kalau kita, contoh macam dumbbell, bagi contoh dumbbell kan, kalau kita main 5 kilo je macam tu lah kan. Tapi bila kita tambah 10 kilo, 15 kilo, so kita punya strength akan makin kuat. Jadi bila besarnya ujian itu, akan besarlah kita punya kekuatan kita nanti. Itulah, insyaAllah semoga korang pun bersedialah dengan benda macam tu. Dan macam tadi, cari apa saja added value yang boleh ada, cari apa-apa skill yang boleh ada. IT okey juga, korang contoh dietitian, tapi korang belajar pandai set up iklan ke, pandai buat copywriting ke, benda tu antara added value yang power waktu sekarang. Contoh pergi interview, dia tanya, memang interview untuk diet kan, contoh kan. Tapi bila korang cakap korang pandai buat copywriting, itu power. Memang biasanya bos akan berminat, dia tahu dia ni boleh tolong buat marketing. Tapi jangan sampai bos korang ambil kesempatan jugalah. Korang kena clarify betul-betul lah. Dan menjadi tentang task untuk minor task lah, bukan kata major kat dalam JD tu. Korang kena pandai juga benda tu lah. Tapi kalau diberi task pun, buat je lah, bantulah company. Sebab korang bukan bantu diri korang seorang je. Korang akan bantu untuk semua orang kat dalam company tu. InsyaAllah. Alhamdulillah, sekarang kita dah berjaya lengkapkan semua pusingan dengan baik. Sebelum kita teruskan dengan pengacara majlis, saya ingin ingatkan kepada semua untuk mengisi borang pendaftaran yang diberikan di ruangan komen. Terima kasih atas semua soalan dan jawapan yang bernas dari peserta dan juga dua ahli panel kita. Saya betul-betul percaya dan yakin yang kita semua dapat banyak sangat input pada malam ni untuk karier kita pada masa akan datang. Alhamdulillah. Sebelum saya undurkan diri, saya ingin memberikan serangkap pantun, insyaAllah. Di atas dahan burung tempur, melihat rusa di tepi perigi. Salam perpisahan buat semua. Lain masa bersua lagi. Dengan itu saya menyerahkan kembali majlis kita kepada pengacara majlis, Saudari Nur Syafrina. Dipersilakan. Alhamdulillah, we have reached the end of the event.
Thank you to all the speakers for sharing their experiences and helpful tips and for willingly to spend their time together with us this evening. Before we adjourn, let us have a photography session together with the speakers and the students. Everyone is highly encouraged to open your camera. I will now pass this session to the committee in charge to lead the photography session. Please welcome. Semua kat kamera. Okay. Ready ya? 1, 2, 3. Okay, satu lagi. Sekejap. Okay. 1. Okay. Okay. 1, 2, 3. Okay, Mas. Thank you for your cooperation. On behalf of the organizing committee, I would like to apologize for any inconveniences and mistakes throughout the event. The goods come from Allah and the bad one come from me. Thank you for your participation. Don't forget to join our next series of CAS Alumni Talk next Friday. Let us end this event with Tasbih Kifarah and Surah Al-As. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you semua. All the best. Thank you, speaker.